Muka surat 70, bab ke-17. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ajarkanlah kepadanya Alkitab, yakni Al-Quran. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendakap aku sambil baginda mendoakan, ya Allah, ajarkannya Alkitab. Bab ke-18, bilakah sah sama', yakni penerimaan hadis kanak-kanak yang belum baligh, Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, katanya pernah aku datang dengan menaiki keledai betina. Pada masa itu aku hampir baligh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu sedang bersembahyang di Mina dengan tidak menghadap ke dinding, dengan berjalan di hadapan sebahagian saf sambil melepaskan keledai betina itu memakan rumput rampai. Terus saja aku masuk ke dalam saf, namun perbuatanku itu tidak ditegur, yakni oleh sesiapa pun. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Mahmud bin Ar-Rabi', katanya aku masih lagi ingat semburan air oleh Nabi SAW dengan mulutnya ke mukaku. Ketika itu aku berumur 5 tahun. Air itu diambil baginda SAW daripada satu timba. Bab ke-19, keluar untuk menuntut ilmu. Jabir bin Abdullah telah merentasi perjalanan selama sebulan untuk menemui Abdullah bin Unais kerana satu hadis. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud daripada Ibnu Abbas bahawa dia, yakni Ibnu Abbas, bertengkar dengan Hur bin Qais bin Hisn Al-Fazari berhubung dengan orang yang dicari oleh Musa. Ibnu Abbas berkata, dia adalah Khadir. Dalam keadaan begitu, Ubay bin Ka'ab lalu dekat mereka berdua. Ibnu Abbas memanggilnya. Mana pula bunyi? Ibnu Abbas memanggilnya. Dia berkata, saya telah bertengkar dengan sahabat saya ini tentang orang yang dicari Musa, orang yang Musa meminta petunjuk jalan untuk menemuinya. Adakah engkau mendengar Rasulullah SAW menyebut tentangnya? Ubay bin Ka'ab menjawab, ya, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, ketika Musa sedang berada dalam satu kumpulan Bani Israel, tiba-tiba datang seorang lelaki. Ini gangguan ya. Balik dah tadi tu. Tubik. Ada je gitu. Nyak boleh. Ubay bin Ka'ab menjawab, ya, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, ketika Musa sedang berada dalam satu kumpulan Bani Israel, tiba-tiba datang seorang lelaki. Dia bertanya, adakah engkau tahu ada orang lain yang lebih alim daripadamu? Musa berkata, tidak ada. Maka Allah mewahyukan kepada Musa, bahkan ada, yaitu hamba kami Khadir.
Musa pun meminta petunjuk jalan untuk sampai kepadanya. Maka Allah memberikan kepadanya ikan sebagai tanda dan dikatakan kepadanya, bila engkau kehilangan ikan itu, kembalilah semula ke tempat, yakni ke tempat hilangnya ikan itu, kerana engkau akan menemuinya, yakni Khadir di sana. Musa pun mengikut kesan ikan yang menggelungsur ke dalam laut. Murid Musa pula berkata kepadanya, tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu besar tadi, sebenarnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tiadalah yang menyebabkan aku lupa ikan itu melainkan syaitan. Musa berkata, itulah yang kita cari. Mereka pun berpatah balik mengikut jejak-jejak mereka yang lepas. Kemudian mereka berdua menemui Khadir. Setelah itu berlakulah kisah yang disebut oleh Allah berhubung dengan mereka berdua di dalam kitabnya. Bab ke-20, kelebihan orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu pengetahuannya. Dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Musa daripada Nabi SAW, beliau bersabda, perbandingan petunjuk dan ilmu yang Allah utuskan aku membawanya adalah seperti hujan lebat yang menimpa bumi. Di antara bumi itu ada yang subur, ia menerima air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput rampai yang banyak. Di antaranya ada yang hanya menampung air tetapi tidak menyerap air. Maka Allah memanfaatkan tanah itu kepada manusia. Mereka dapat minum dan memberi minum kepada ternakan mereka, serta bercucuk tanam dengan air itu. Hujan yang turun itu menimpa sebahagian tanah lain yang merupakan tanah gersang. Tanah ini tidak dapat menampung air maupun menyerap air, sehingga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itulah perbandingan orang yang mendalam ilmunya tentang agama Allah. Allah memberi manfaat kepadanya dengan apa yang Allah utuskan aku membawanya, lalu dia mendapat ilmu dan mengajarkan kepada orang lain. Tanah itu juga merupakan perbandingan orang yang tidak mengangkat langsung kepalanya terhadap ilmu yang dibawa olehku. Dia tidak menerima petunjuk yang Allah utuskan aku membawanya. Abu Abdullah berkata, Ishaq dalam riwayatnya mengatakan, di antara tanah itu ada sekumpulan tanah yang menerima air. Qa' ialah tanah lapang yang menakung air, dan as-saf-saf ialah tanah rata. Bab ke-21, kehilangan ilmu dan berleluasanya kejahilan. Rabi'ah berkata, tidak sepatutnya seseorang yang mempunyai sedikit pun ilmu mensia-siakan dirinya, yakni hidupnya. Dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara alamat kiamat ialah ilmu dihilangkan, kejahilan menjadi teguh, arak diminum, dan perzinaan berleluasa. Hadis yang ke-80 daripada Anas bin Malik, beliau berkata, pasti akan kuceritakan kepadamu satu hadis yang nanti tidak ada sesiapa pun sesudahku akan menceritakannya kepadamu. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara alamat kiamat itu ialah ilmu berkurangan
kejahilan berleluasa, perzinaan berlaku secara meluas dan terbuka, perempuan lebih ramai daripada lelaki, sehingga 50 orang perempuan akan dijaga oleh seorang lelaki. Sekat tu dah. Ini masih lagi masalah ni kita ni. Baru ni sebelum nikah kita sudah jumpa ada hadis Ibnu Abbas ni. Di bawah ni dalam bab selepas ni, dalam bab dua bab selepas ni, al-khuruj fi talabil ilm, keluar untuk mencari ilmu. Imam Bukhari sebut pula hadis tu. Sebelum pada ni sudah sebut dah. Hadis cerita iaitu pemergian Musa ke laut untuk bertemu dengan Khadir, dan seterusnya sebelum pada tu kan. Di bawah bab itu Imam Bukhari telah mengemukakan hadis Nabi Musa pergi berjumpa dengan Khadir, itulah juga. Itu juga. Di situ kita nampak cerita Khadir itu. Ceritanya ialah sebenarnya berkaitan dengan pertengkaran ataupun perbincangan yang berlaku di antara Ibnu Abbas dengan Hur bin Qais bin Hisn. Situ. Perbincangan di antara Ibnu Abbas dengan Hur bin Qais. Bila begitu, dia nak dapat keputusan yang pasti itu hak siapa hak betul. Sebab seorang itu kata yang dimaksudkan dengan orang yang dituju, dicari oleh Nabi Musa itu ialah Khadir, dan Musa itu ialah Musa Bani Israel. Ibnu Abbas kata begitu, Hur tidak kata begitu. Jadi Hur ni dia tidak kata begitu, dia berpendapat lagu lain. Bila Ubay bin Ka'ab lalu di situ, dia pun tanya, mereka pun tanya, adakah dia telah mendengar apa-apa daripada Nabi SAW berhubung dengan perkara ni? Ubay bin Ka'ab kata ada. Dia pun cerita. Jadi dalam cerita dia tu membenarkan pendapat Ibnu Abbas. Pendapat Ibnu Abbas. Ini membenarkan pendapat Ibnu Abbas. Hak Ibnu Abbas kata tu betul. Hak Ibnu Abbas kata tu, hak itulah hak betul. Bila begitu, Imam Bukhari buat mari bab lain pula. Buat mari bab lain pula di sini hari ni, iaitu bab Nabi SAW kata ni berupa doa lah. Allahumma allimhul kitab, ya Allah ajarkan kepadanya kitab. Kitab yang dimaksudkan ini Quran. Quran. Apa maksud Imam Bukhari buat ni? Dia nak cerita kelebihan, satunya kelebihan ilmu kitab itu. Ilmu tentang Quran ini satu ilmu yang istimewa. Itu yang pertama. Yang kedua, dia nak ceritanya kelebihan Ibnu Abbas tu.
kelebihan Ibnu Abbas tu sendiri. Sebab tu Imam Bukhari dia mari hadis ini juga dibawa di dalam bab manaqib Ibnu Abbas, yang ni kelebihan Ibnu Abbas itu ada juga di sana. Hadis yang sama. Dan di sini hadis tu disebutkan oleh Imam Bukhari terlebih dahulu, menunjukkan kelebihan Ibnu Abbas itu. Yang ketiganya, apa sebab Ibnu Abbas tu jadi lebih? Itu nak cerita. Kita nak sebelum pada ni kan, bab Nabi Musa pergi untuk mendapatkan ilmu. Sebelum pada tu lagi galakkan untuk mendapatkan ilmu dan hikmah. Kita kena ada berasa minat yang tinggi. Sebelum pada tu lagi kita kena faham ilmu ni. Banyak perkara lah yang diperlukan untuk kita mendapat ilmu yang lebih, yang istimewa tu. Banyak perkara yang kita kena buat. Kita kena bersungguh. Jadi adakah bersungguh saja gitu saja kah? Ngaji ni boleh ilmu gitu? Pergi cari orang, pergi keluar negeri, pergi seberang laut, cuba memahami ilmu tu dengan baca buku, dengan faham, dan kita ada minat begitu saja, motivasi gitu saja, ada motivasi, maka kita pun jadi minatlah menuntut ilmu gitu saja kau kita nak dapat ilmu ni. Imam Bukhari nak cerita jangan begitu. Usaha kena ada, kepintaran, kesungguhan, minat yang mendalam kena ada. Tapi di samping tu kena ada juga doa. Itu dia nak sebut. Dia kena ada juga doa. Kita tak boleh putus hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata bergantung kepada fikiran kita. Hak tu saja. Bergantung kepada kebijaksanaan, kecerdasan fikiran kita semata-mata, tak boleh lagu tu. Kalau kita buat gitu, tak ada beza kita ni sebenarnya dengan orang yang tidak Islam, orang kafir. Tak ada beza. Sebab orang kafir pun lagu tu juga. Orang yang tidak mendapat ilmu wahyu, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada hari kemudian, tidak percaya kepada Rasul pun lagu tu juga. Artinya dia kena ada satu lagi unsur yang penting untuk mencapai ilmu, untuk mendapat ilmu yang istimewa, iaitu kena ada doa. Doa ni ada dua macam. Satunya hak kita doa sendiri. Hak tu jangan lupa, kena doa sendiri. Yang keduanya, kita mendapatkan doa orang lain. Itu dia. Seperti Ibnu Abbas telah mendapat doa Nabi SAW. Kita kena usaha. Jadi dapat doa tu lagu mana? Satunya kita sendiri. Yang keduanya orang yang lebih daripada kita doa. Kalaulah orang yang mendoakan untuk kita tu Nabi SAW sendiri, yang maksum, yang tidak berdosa lah kita kata, yang maksum, dan penuh dengan ilmu, tentu sekali orang tu kalau dapat doa tu mestilah dia istimewa. Kalau dapat doa orang lain pun orang tu orang istimewa di sisi Allah pun ada kelebihan dah. Apatah lagi kalau dapat doa daripada Nabi SAW. Imam Bukhari nak cerita kelebihan Ibnu Abbas itu ialah kerana dia dapat doa Nabi SAW. Kalau nak kira belajar tak banyak. Dengan Nabi SAW tu sendiri dia dah tak banyak. Kalau baru ni kita sudah sebut dah, mengikut Imam Ghazali, hak dalam kitab dia Mustasfa. Dalam kitab itu ulama memang akui Imam Ghazali memang hebat dari segi hadis pun. Dari segi hadis pun dia hebat. Mustasfa, kitab usul fiqh dia. Dalam kitab tu dia sebut Ibnu Abbas ni hak dia terima daripada Nabi SAW hadis, hak dia dengar sendiri, pak je hadis. Pak je. Selama hidup dia. Selama hidup dia. Mengikut dia. Mengikut Ibnul Qayyim lebih lagi daripada tu. Tetapi tidak lebih daripada 20. Paling banyak pun cari-cari tidak lebih daripada 20. Mana tak banyak hak dia terima dengan Nabi SAW tu sendiri. Hak dia banyak terimanya Ibnu Abbas ini iaitu daripada Sayyidina Umar. Dia ni anak murid khusus, anak murid istimewa Sayyidina Umar. Serupa jugalah Sayyidina Umar tu anak murid istimewa Nabi. Kalau dia tidak ambil daripada Nabi terus pun, dia ambil melalui Sayyidina Umar tu anak murid istimewa Nabi. Serupa tulalah kita kata, dia dapat juga. Walau bagaimanapun hak istimewanya dia dapat kepada dia doa.
Maknanya kadang-kadang orang tu dia mengaji secara langsung tidak banyak mana. Tapi kalau dia dapat keberkatan, ada keberkatan dalam ilmu dia tu, Tuhan nak beri kepada dia, dia boleh banyak. Dia boleh banyak. Hak boleh banyak, Allah SWT boleh bagi ilmu dari sisi dia. Dia boleh buka hak tu. Belajar tu ambil syarat je, ambil nama je. Belajar. Hak sebenarnya Allah SWT bagi tu lebih banyak. Kita boleh jumpa orang hak lagu tu ramai juga. Sebenarnya dalam sejarah Islam ni pun ramai hak lagu tu. Salah seorangnya kalau di zaman sahabat ni Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Mas'ud kita kata, dia tu daripada awal lagi Islam. Semasa di Mekah lagi, dan sahabatnya tua. Duduk sekali dengan Nabi tu lama tu. Tapi kalau Ibnu Abbas tidak. Jadi kita kena tahu, Ibnu Abbas ini, dia kalau di kalangan sahabat orang nombor satu bagi Imam Syafi'i. Rujukan di kalangan sahabat nombor satu dalam fiqh Syafi'i ini Ibnu Abbas. Secara tu sekali. Imam Syafi'i ini faqih besar, mujtahid besar. Padahal dia tahu Ibnu Abbas ni secara langsung dia ambil daripada Nabi SAW, tidak sebanyak Ibnu Mas'ud, tidak sebanyak orang-orang lain. Tidak sebanyak orang-orang lain. Tapi apa dia ambil Ibnu Abbas? Tentu dia tahu keistimewaan Ibnu Abbas itu. Dia tahu keistimewaan Ibnu Abbas. Itu dari segi punca fiqh Syafi'i. Ibnu Abbas. Kalau Hanafi, dia Ibnu Mas'ud. Itu dari segi rujukan utama lah di kalangan sahabat. Ibnu Abbas rujukan utama bagi Syafi'i. Kerana dia ada kelebihan tu lah. Kelebihan tu dia dapat lagu mana? Dia dapat doa Nabi SAW. Artinya kita kena ada doa juga. Jangan kira belajar begitu saja. Jangan kira belajar begitu saja. Dia kena ada juga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala banyaklah. Di antaranya dengan cara doa. Hak tu jelas lah kita minta. Antaranya lagi sembahyang. Kita kuat sembahyang. Kita sentiasa ada hubungan dengan Allah dari segi kita suka berada dalam suci. Sentiasa suci kita. Yang ni kalau boleh ada air sembahyang sok kau boleh. Suci. Itu malaikat akan sokong kita. Akan kuat. Malaikat akan suka dengan kita. Itu di antara perkara yang menguatkan diri kita. Di antaranya baca Quran. Itu jalan dekat kepada Allah belakang itu. Di antaranya lagi berzikir, ingat kepada Allah. Banyak perkara lah. Mana kita hak tu hak utamanya. Hak orang panggil ibadat khusus. Hak ibadat umum pula, hak luas lagi dalam bentuk-bentuk lain lah. Dan ini kalau kita perhati, sahabat-sahabat banyak lakukan. Dan kalau kita tengok kan pelik, memang pelik. Sekarang ni kan kita tengok orang mengaji agama sekalipun. Tidak kata orang tidak mengaji agama. Orang mengaji agama sekalipun, kenapa berbeza orang ni dengan orang dulu? Padahal kita kata orang dulu ni dalam keadaan serba susah. Susah banyak lah. Kitab ni tak ada cetak. Kena salin. Satu-satu kena salin. Salin makan masa tu. Kita pakai photostat je. Mudah tu kan. Pakai photostat. Tak ada kaset. Semata-mata kena ingat. Tak ingat terlepas lah waktu guru kaset. Kita boleh dengar pula kaset. Sekarang ni banyak lagi kemudahan. CD pula ada dengan video, dengan gambar pula, tengok dah pula. Zaman dulu tak ada semua. Kalau terlepas lah. Tak ada lah. Sekarang ni kalau Tok Guru tu mati boleh lagi dengar dia. Dulu tak ada lah. Macam mana kita nak dengar Imam Syafi'i mana ada? Tak ada dah suara dia. Tak ada. Begitu juga orang-orang lain. Tak ada. Maknanya serba susah. Dari segi perjalanan, pengangkutan pun susah. Nak pergi ke satu-satu tempat, akan datang kita akan jumpa ni. Nak pergi ke satu-satu tempat tu bukan main. Lama sekarang ni semetar. Kau cepat, kau mudah. Kau moden kita ni kau mudah.
Dari segi pengangkutan mudah. Orang sampai dulu seperti kita kata Imam Tirmizi kuat baca buta tak boleh baca. Zaman sekarang ni kadang-kadang buta tu orang sampai dulu pun serupa juga. Buta tu selaput, ni buat selaput tu tak ada apa, boleh tengok pula. Dari segi kemajuan dalam bidang perubatan, berkenaan dengan mata, dengan apa saja pun maju. Tak boleh orang sampai dulu tak boleh baca tu setengah-setengah sebab kita lah ni, sebab tak ada kemajuan, tak ada spek. Kalau ada spek boleh baca lagi sebab kita tak boleh baca dah kalau nak kira kan. Banyak kan kemudahan tu, mana daripada sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya. Lampu lagu ni tak ada. Nak baca ngaji tu orang sampai dulu, orang tempat kita ni pun pakai karak. Habis tu sibuk cucuh pula, nak cari tu bukan main, susah. Pelita pun susah dah, tidak cerah, gelap duduk bokok baca dalam pelita. Serba susah. Makan minum susah, kena masak, kena gapo dulu. Zaman sekarang ni kedai banyak, orang pergi beli lah. Orang nak ngaji sebenarnya mudah, tak ada kena masak dah. Zaman sekarang ni, zaman dulu serba payah. Zaman sekarang ni serba mudah. Tapi Allah SWT ni dia maha mengasihani kan. Kita ni maha mengetahui, dia bagi kemudahan sesuai dengan keadaan sekarang ni. Kalau kita tengok nak kira dari segi apa, dari segi ingatan, tak boleh lawan orang dulu dengan lah ni. Tak boleh lawan. Dan nak warna dia ingat, hadis ni pakai ingat gitu. Kau ingat molek, kau lebih dia. Tok guru baca gitu. Anak murid pun cantik. Gitulah cara. Dia ambil dari mulut ke mulut. Quran pun lagu tu juga, hadis pun lagu tu juga, ilmu lain pun lagu tu juga. Dia main ngapa sampai dulu. Hafal tu kitab-kitab tu bukan kitab-kitab hadis saja. Kitab nahwu hafal. Orang sampai dulu tidak nanti orang tempat lain, orang tempat kita orang ngaji pondok sampai gitu. Hafal. Saya sendiri pun hafal. Mengaji pondok hafal. Alfiyah 1000 bait nahwu Arab hafal. Bukan Quran saja apa hadis dah. Waktu hafal. Mata Zubat. Berapa ratus bait syair Pekoh Syafi'i saja hafal. Mata Jauharatul Tauhid, Jauharatul Tauhid dalam apa ni akidah hafal. Waktu banyak hafal. Jurmiyah hafal. Hak kecil-kecil tu pun hafal. Mata Bina, Mata Izi hafal depan tu guru. Tu guru dengar kita baca. Orang zaman dulu. Zaman sekarang tak ada. Jadi kalau tanya, nak tanya ni hukum dia, boleh sebutlah. Sebut tu mengikut tu selada. Dia ingat. Misalnya apa kaedah ismul ladzi la yansarif dalam keadaan jar, dia boleh baca lalu. Wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudhaf aw yakun ba'da al radif. Boleh baca lalu. Boleh sebut lalu. Ada enggak dia? Kaedah apa? Dia ingat alfiyah tu ingat dalam kepala. Wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudhaf aw yakun ba'da al radif. Boleh sebut lalu. Kaedah dalam tu dah. Berapa banyak kaedah dalam tu. Sebab tu sehingga ulama kata kalau ingat hak tu, faham hak tu, alim dah nahwu. Alim nahwu. Bukan biasa-biasa, alim nahwu. Maknanya gitu cara mengaji. Itu dari segi sistem dia. Dari segi nulis pula kita tengok. Lah ni orang sampai dulu nak nulis kan, bolpen ni kena celup. Bolpen celup, kena buat, kena ricih. Apa ni, batang kayu apa ni, buluh ke apa ke? Buluh peleting kita ada. Macam-macam buat, susah. Dakwah kena buat celup. Kita lah ni bolpen. Allah ni lagilah. Apa ni, komputer dah pula. Zaman dulu typewriter tu pun nyahu dah. Komputer pula senang. Tapi paling tinggi, cuba kita royak dah. Paling tinggi ulama learning lah. Ni kira hak ngaji agama juga ni. Hak ngaji agama juga ni. Tidak tak kira hak tak ngaji agama. Hak ngaji agama juga.
Dalam keadaan serba mudah tadi, kita ada belakang, dalam komputer ada belakang, nak tengok sebentar aja. Kita tengok misalnya Maktabah Syamilah, 1800 kitab ada dalam tu. Kita tengok 10 minit nak cari ke apa. 1800 kitab tu 10 minit. Paling tinggi. Lepas tu kita boleh pilih pula nak cari hak mana. Nak suruh cepat, boleh cari cepat lagi. Kalau nak cari semua tu tiap-tiap sa tu. Tu je. Mana akan jumpa. Mudah setara tu. Baik, kita tengok. Berapa paling banyak karangan orang zaman lah ni? Tu contoh. Berapa paling banyak? Tak ada. Boleh bilang dengan jari. Orang zaman dulu misalnya kita kata Jalaluddin Suyuti, 1000 lebih kitab dia mengarang. Masa mana dia mengarang? Dalam keadaan serba payah tu. Lepas tu kitab dia tu tiap-tiap lain-lain bidang tu. Bukan sebidang. Orang lain ni suatu je. Hak tu bahagian tu dia boleh lah kalau boleh pun. Orang lain tak boleh. Dia ni macam-macam bidang. Macam-macam bidang tu ni jadi rujukan. Orang buat ngaji, orang buat rujukan hak dia. Orang akui hak dia. Memang hebatlah sosok perkara tu. Macam mana dia boleh buat lah. Umur dia 48 tahun je. 48 tahun je. Tak sampai 50 pun, tak sampai 60 je pun. Lagu mana dia boleh setara tu? Bukan seorang. Bukan seorang, ramai lagu tu. Ramai lagu tu. Cuma kita tengok sejarah. 200, 300 kitab, 100 tu ramai. Biasalah tu lagu tu. Hak kita sebut ni hak pelik sikit ni. Macam mana dia belajar? Dia nak pergi belajar bukan main, susah tu nak pergi satu-satu tempat tu. Macam mana dia boleh ilmu lagu tu? Ni bukan seorang. Bukan macam-macam, bukan satu bidang. Kita kata Imam Ghazali, berapa ratus kitab? Banyak ratus kitab. Kan? Bukan bidang. Dalam tafsir ada, dalam tasawuf ada, dalam falsafah ada. Falsafah tu kalau dia tulis ni sebutir pun tak boleh setara tu. Orang lain nak tulis. Misalnya Tahafutul Falasifah. Satu pada Maqasidul Falasifah suku pula. Dalam mantiknya, dalam perubatannya ada, dia tulis juga buku perubatan ada. Macam mana tu? Umur dia 50 lebih ya. 50 lebih, tak sampai 60. Ambil lah siapa pun, memang lagu tu. Dalam masa belah-belah hari dia tulis sebuah kitab. Ya, beratus muka surat, beribu muka surat, belah-belah hari dia tulis. Lagu mana? Memang pelik. Imam Bukhari sendiri tulis kitab At-Tarikhul Kabir 7 jilid. Bawa cahaya bulannya dia tulis. Umur 18 tahun tulis. Masa dia tulis. Dan dalam masa sebentar siap. At-Tarikhul Kabir tu 7 jilid. Bukan ada lapu pun. Ada dalam kepayahan tu. Hak tu ya masalahnya. Hak muskil kita je. Dalam kepayahan kita ni serba mudah. Macam mana dia boleh? Itulah pada pandangan saya lah, dia ada unsur itu. Kita tengok, kalau kita kata tak, dia semaya tu tengah malam. Semaya tu pula tu tidur sikit tengah malam. Masa mana nak baca? Kita kata masa mana nak nulis? Kalau kita bui kita tak. Tak usah semaya sunat, tak usah zikir, tak usah gapo. Sepenuh masa pun tak boleh juga. Apa tak boleh? Dia tu semaya, baca Quran habis 2-3 hari habis sekali. Masa mana dia baca? Masa mana dia nulis? Masa mana dia baca kitab lain? Dia boleh royak dalam kitab ni. Dia ambil tu dalam kitab ni, dia boleh royak. Mana dia baca? Itu lemah kita. Ini orang Islam. Setengah-setengah ulama tu dia tulis, pada tu orang tanya, dia kata kalau lah ni dia suruh tulis, dia tak boleh kata dia. Ada ketika dia boleh tulis lagi. Tu habis dia. Nampak. Situ baru kita nampak. Dia tangan dia je guna. Tangan dia tu pun tak tahu setara mana, cepatnya. Boleh tulis. Pada hakikatnya dia tak fikir dah tu. Tubik tapi hebat. Dia kata ada ketika tu. Lepas pada tu kalau lah ni suruh dia tulis, dia tak boleh kata. Lagu tu.
Itu kan pelik, buah pelik tu ada. Ramai bukan seorang dua lagu ni. Kesimpulannya kita boleh tengoknya apa dia. Dia tidak putus hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak bergantung semata-mata dengan akal dia, tidak. Fikiran dia tidak, kecerdasan fikiran dia tidak. Lebih kuat dia bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu. Sebab itulah yang pelik-pelik ni ramai. Ibnu Hajar Al-Haythami, mana ngaji lama, tak boleh ilmu, tak nampak. Siapa nak berhenti dah ngaji. Tapi dia lepas pada tu mikir, tengok, pergi kecewa dah lah kiranya. Pergi dalam bukit, dalam hutan, tengok batu duduk nitik. Lama nitik tu kan, dia lekuk juga batu tu. Padahal air je lembut tu. Dia jadi mikir semula. Bila dia pergi semula tu, Allah SWT bui dalam masa sebentar. Kita tak boleh kira benda ni. Jadi di kalangan imam-imam besar tu, tidak semuanya orang yang kita panggil genius. Tak. Ada kalanya orang jenis benar pun ada. Berpuluh tahun ngaji tak nampak. Tapi kalau Allah SWT nak bagi, tu ya kita kata tu, maksudnya dia ada hubungan dengan Allah SWT. Dia kalau ada hak tu, insya-Allah. Kalau tak ada hak tu, payah. Jadi spoiler ni, sekarang ni. Keberkatan tu kita tak nampak benda-benda hak berkat tu. Kita tak ambil berat benda-benda tu. Kita tak ambil berat. Kita tak kisah. Yang pentingnya hak zahir saja. Ada ingat almarhum Ayah Hana dulu sebut. Dia kata ada seorang tok guru, kata dia di Kedah ni, orang Malaysia. Dia pergi. Memang pelik tok guru tu. Pelik lah, memang orang maklum. Kalau orang pergi curi rumah dia kan, tak boleh tubik. Duduk dalam kawasan rumah dia, duduk kokah duduk. Dia nampak macam laut kau sungai, duduk berenang. Esok boleh pegang. Banyak benda-benda pelik gitu. Ayah Hana sendiri tanya dia, ayah saya tanya dia, gapo dia? Hak dia amal. Dia kata sebenar dia royak. Tak ada gapo dia amal, kata dia. Dia tak ada amal gapo-gapo. Dia tidak ngapa Quran pun. Tapi dia mengapa kitab mata-mata. Sebab kita kata mata Alfiyah, mata Zubat, mata tu dia apa hak tu? Hak dia ngaji pondok dengan tu, dia apa hak tu? Dia ulas semua tu. Dia ulas, dia baca semua. Kita ulama dulu tulis ni, kalau kita hafal hak tu, kita buat amal pun ada kelebihan juga nak ayatnya. Sebab itulah ulama kata khatam Bukhari ni minta gapo, ada gap dia, hajat gapo. Khatam Bukhari. Insya-Allah Allah SWT akan makbul hajat. Dalam kitab-kitab sebut ni. Dalam kitab-kitab sebut, mana istimewa sangat benda ni. Mestilah kalau kita kata kitab lain, kitab biasa ni, orang nak cari pitih gitu biasa, dia tidak jadi gitu. Hak ni lagu lain cerita. Sebab tu dia Allah SWT bagi benda-benda gitu. Hak pelik lah, hak pelik. Supaya juga kita duduk baca ni hari ni, Ibnu Abbas ni dia dapat doa Nabi SAW. Dalam tajuk ni Imam Bukhari buat Allahumma allimhul kitab. Ya Allah ajarkan dia kitab. Dia tu siapa? Imam Bukhari nak kata ini bukan khusus untuk Ibnu Abbas saja kalau nak kira doa ni. Who di situ? Dia tu siapa-siapa? Kalau kita dapat doa daripada orang yang lebih, orang yang istimewa, sikit sebanyak kita akan dapat kesan dia. Sikit sebanyak kita akan dapat kesan dia tu. Apalagi kalau doa Nabi. Hak ni Imam Bukhari buat gini. Tapi dalam hadis itu hak ni doa Nabi untuk dia. Mana hak ni ni maksudnya dia tu Ibnu Abbas lah. Tapi Imam Bukhari ambil gitu. Dia nak ayatnya doa ni bukan lagu ni dan lagu lain lagi, bukan khusus untuk satu orang. Siapa-siapa saja pun boleh dan sepatutnya dia berusaha untuk mendapatkan doa tu. Dia sendiri pun kena berdoa dan orang lain pun kena berdoa. Tapi kalau orang lain berdoa seperti kita learn ni, panggil orang lain mari hajat, dia sendiri tak. Orang lain doa kerana dia sendiri tak. Paling tinggi kalau boleh pun boleh hak tu jelah. Boleh hak dunia jelah. Sebab tu mana tak pergi jauh,
Oh kita ni mana kalau mengaji gapo pun tak pergi jauh, tidak jadi. Akhir tu akibat dia kesedaran untuk Islam, untuk kebaikan umat Islam tak sampai ke situ. Tak sampai ke situ. Pasal apa? Pasal niat tu dekat sangat, tidak jauh. Tapi kalau niat tu pergi jauh, insya-Allah Allah SWT akan bagi juga. Akan bagi juga. Orang zaman dulu, orang zaman kemudian pun, maknanya kalau dia ada hak ni, memang dia ada hak pelik tu dia ada. Sekurang-kurangnya kemampuan. Misalnya kita kata orang kemudian ni contohnya, Syekh Muhammad Abduh tu, maknanya bukan pandai mana mengaji dulu. Dia pernah kecewa siapa tak saya ngaji dah. Tapi orang jumpa dengan seorang orang tua, nasihat ke dia, balik semula tu baru jadi. Sebelum pada tu lah mana dah ngaji tak nampak. Ni ayat Maulana Maududi hak Suhud tak ngaji sekolah tu. Tak ngaji sekolah sikit apa. Ayah dia lawyer. Dia ngaji dengan ayah dia di rumah. Ngaji di rumah. Setelah tua, umur 17 tahun jadi ketua pengarah lah. Tu orang kemudian hafal Quran sendiri. Hafal Quran. Kitab-kitab dia tak kira lah baca banyak, tapi boleh bahasa Inggerisnya dengan bahasa Parsinya, dengan macam-macam bahasa Arab tak kira lah. Boleh. Bukan main, hebat. Dan semangat kuat semangat tu menulis. Ketika orang usung dia nak pergi hospital tu, dia khabar lagi, menulis lagi. Dia tak akan berhenti kalau selagi dia boleh. Semangat kuat lagu tu, bukan senang tu. Kita dalam keadaan selesa ni pun tak buat kerja, tak ada buat apa. Ni dalam keadaan sakit tu lagu tu. Mana orang kemudian ada juga. Tu tak apa ni, pelik lah mana ilmu ni memang pelik. Hak buta pun ada. Syekh Abdul Aziz bin Bas tu, ketua mufti Mekah tu, buta. Tapi Fathul Bari 15 jilid tu dia atas sahih, hak baru ni. Sahih lagu mana kita kata tak? Orang baca dia dengar. Dia ingat molek tu, dia boleh tegur, boleh royak sini sepatutnya. Buta. Pelik lah kita kata. Hak pelik-pelik ni ada. Jarang-jarang, lama-lama sekali dia tubik hak pelik-pelik ni. Tidak semesti ngaji teratur molek. Kalau Allah SWT nak bagi, ni tuan-tuan boleh tengok sekarang ni hak baru ni. Hak baru ni bunyi tak sekarang. Ada muda lagi 40-an baru. Kalau tengok internet, cuba tengok, buka YouTube tu, cuba tengok Dr. Zakir Naik. Kalau dulu Ahmad Didat tu orang saudara kan. Ahmad Didat tu, hak ni lebih lagi pada tu. Quran dalam kepala, Bible dalam kepala, kitab Hindu 45 butir dalam kepala, kitab Buddha pun dalam kepala. Dia boleh learn ni seolah kata dia pergi bahas dengan padri, bahas dengan Tok Sami, semua akak tangan pula. Tok Sami pun tak boleh baca lagu tu. Dia boleh. Itu pelik. Dr. Zakir Naik, tulis Dr. Zakir Naik tu bi. Dia memang hebat. Dia ni doktor biasa, bukan ngaji agama pun, doktor perubatan. Tapi dia tinggal perubatan tu dia khusus ni. Dia kaji bagi agama-agama ni untuk nak dakwah orang, untuk nak eret orang kepada Islam. Orang kritik dalam Quran tu salah nahwu 20 tepat kata dia. Dia bangun dia raya, saya tahu awak baca dalam buku mana tu kata dia. Dalam buku ni awak baca. Sosok saya boleh jawab kata dia. Padahal dia tidak ngaji agama, tidak ngaji, bukan latar belakang agama. Tu dia ingat kalau dia sebut tu sampai habis nafas. Dalam ayat ni surah sekian-sekian, ayat ni surah sekian-sekian, surah ni ayat sekian-sekian. Tu kalau kitab Quran. Kalau kitab Hindu ni pun lagu tu juga dia boleh buat. Dalam Yajurweed misalnya, ni surah ni ayat ni, dalam Atharweed surah ni ayat ni,
dalam sandwich, gini, dia boleh royak sasa. Dia boleh royak sasa. Dan dia boleh royak Hindu tu puasanya serupa dengan Islam juga, tauhid juga. Bukti dia dalam kitab tu sendiri, tengok kata dia. Depan Tok Sami senyap, tak kata apa. Cuba kita tengok. Boleh tengok sekarang. Dia tak mari lagi rasanya Malaysia. Kita ni lambat semua dah. Singapura gida rata dah. Kita ni lambat. Dalam kepala. Dalam kepala dia. Tu pelik juga tu. Allah SWT kadang-kadang nak buat tubik jenis-jenis lagu tu. Dan dia pasal dia orang latar belakang sains kan doktor, dia boleh bahas dari segi hak tu pula, meyakinkan orang zaman sekarang ni. Meyakinkan orang zaman sekarang. Dan bahasa Inggeris dia tu memanglah dia pelik, orang alik sana kecek memang pelik, payah nak betul dia, mahir setara mana pun. Dari segi pelik dia, tapi memang kemahlah bahasa Inggeris dia. Dengan bahasa Urdu dia baik bahasa Inggeris dia. Sebab dia ngaji tu, jadi dari segi dia bahas tu guna logik, guna saintifik, cara saintifik semua dia guna. Menyebabkan lah ni ramai orang masuk Islam. Ada satu peristiwa tu yang saya tengok sendiri. Situ lalu orang perempuan tu masuk Islam situ, ngocak situ lalu. Bila dia bahas. Hak Hindu pun ada, hak etis pun ada, hak Kristian pun ada, ramai dah masuk Islam. Cumanya kita minta mudah-mudahan selamatlah orang lagu ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala jaga dia. Tapi gak cabarannya banyaklah, tak kira lah. Nak ayatnya ada, Allah SWT boleh bagi. Kita tidak nanti mengaji yang mana-mana pun, waktu Allah SWT nak bagi, dia boleh bagi. Waktu nak ayatnya. Kalau ada doa, ada kesungguhan, ada keberkatan, insya-Allah Allah SWT akan bagi. Kita pun lagu tu. Kalau tidak kita, Allah SWT boleh bagi anak kita kok, cucu kita kok, tak apalah. Asalnya pentingnya untuk Islam, untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan manusia. Itu yang penting. Ibnu Abbas ni jadi lebih ni, bapa dia dapat doa Nabi. Bapa dia dapat doa Nabi. Dapat doa Nabi tu penting tu. Allah SWT kenal, malaikat kenal, manusia yang baik-baik tu kenal. Sehingga kalau kita tidak minta doa dia, dia doa ke kita. Dia doa ke kita. Kita nak dapat lagu tu lagu mana? Ibnu Abbas, ulama-ulama kata sebabnya dia ni, dia khidmat kepada Nabi SAW. Dia ada tu. Walaupun budak kecil, dia khidmat kepada Nabi SAW. Ada dua peristiwa berkait dengan dia. Hak Nabi SAW dikatakan oleh ulama menarik perhatian Nabi lah kepada dia tu. Yang pertama, Nabi SAW keluar pergi nak buang air. Kan dalam masyarakat Arab ni dia tak ada air, payah air. Bila begitu dia tahu Nabi pergi, dia pun pergi ambil air. Budak lagi dia. Budak lagi. Sebab dia kata budak ni akan datang, kita akan jumpa pada tahun yang ke-10 tu, dia kata dia baru dekat nak balik, tak balik lagi. Mana ni peristiwa ni sebelum pada tu lagi. Dia pergi letak air, bekas air. Nabi SAW pun mari daripada tempat dia buang air. Air ada. Siapa dia? Dia tanya. Apa sebut? Ibnu Abbas. Tu dia kenal. Bagus budak ni. Jenis cakna lah kita kata, jenis cakna. Dia pula cerdik pula. Dia tidak kata dia tidak kata, dia ada bakat asal dia tu ada. Tidak kata dia buat pergi dia air tu duduk cacar dekat Nabi. Tak. Kalau lagu tu jadi tak selesa pula kan. Boleh jadi nampak aurat kau ke apa kau. Asal dia tak buat lagu tu. Yang kedua, tidak kata nanti sudah dulu tubik dia baru pergi ambil air. Tak. Dia pergi ambil air dulu, dia letak jauh. Tapi Nabi mesti lalu kat tu. Sebab Nabi akan cari air kau apa kau untuk bersuci. Dia pergi letak. Gitu. Mana? Cerdik. Bakat cerdik tu dia ada. Nabi SAW tengok, kenal dia. Nabi kenal dia. Itu peristiwa dia. Hak semasa dia kecil. Yang keduanya, dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan, hak ni dalam Bukhari pun ada. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan ayah dia. Ni maknanya peranan ayah ni. Peranan mak ni pun ada juga. Ayah dia Abbas, pak saudara Nabi lah.
Abbas tu. Abbas tu sendiri, Nabi SAW pun banyak perkara juga dia dari segi dalam proses dia tu lah, pembentukan peribadi ayah dia ni. Nabi banyak perkara juga tak senang. Bahkan Nabi golek kepala lah. Ada satu ketika dalam Bukhari ni sendiri pun ada. Tapi manusia ni kan dia boleh berubah, dia boleh meningkat manusia ni. Pernah satu ketika tu dalam Bukhari ni pun ada, Nabi SAW sudah suruh ambil harta banyak lah, emas perak, ambil tu, nampak sangat tomok. Lepas tu dia tak nak bawa, dia kata tolong bawa ke dia. Dia suruh Nabi pasal anak dara dia kan. Nabi kata setakat gerak je lah, siapa-siapa pun setakat boleh ambil sendiri je. Lepas pada tu dia cuba bawa lah, sehingga tercecer setengah-setengah tu dia cuba bawa. Nabi tengok daripada jauh sampai hilang dia. Nabi tengok lemah, tengok mana. Lemah tengok. Itu pernah satu ketika begitu Abbas ni, ayah dia. Tetapi kemudian dia jadi lagu lain lah. Kerajaan Bani Abbasiyah tu, keturunan dia lah. Sebanyak mana pula tu, keturunan dia. Dia tidak sendiri pun dah buat benda besar, tapi keturunan dia, anak ayahnya. Keturunan dia tu banyaklah jasa kepada orang Islam pula. Dari segi pemerintahan dan zaman dia tu, kemajuan setara mana umat Islam ni, memanglah zaman anak cucu dia tu sendiri setara tu. Di suatu ketika kemudiannya jadi molek lah. Misalnya molek dia, tengok cerdik dia, orang lain tak nampak tu. Dia pesan royak ke anak dia ni kecil ni gini, moga malam ni Rasulullah pergi rumah mak cik, kata dia. Mak saudara dia ni Maimunah, isteri Nabi SAW. Malam ni Nabi pergi rumah mak cik, kata dia. Mau pergi tengok lah Nabi buat lagu mana, apa cerita dia. Mungkin orang kata pula dah, orang kata suruh pergi tengok suami isteri lagu mana, bilik Nabi kecil nak tengok lagu mana, jadi ngitar kau lagu mana kau. Mungkin tak selesa pula Nabi. Tidak begitu. Dalam riwayat lain ada disebutkan pada masa tu Maimunah ni mari kota. Bila mari kota dia lagu lain lah keadaannya. Sebab Nabi SAW sangat menjaga hubungan tu. Dari segi ketika mari kota apa dia tidak melakukan hubungan dengan isteri dia. Jadi maknanya Abbas ni tahu. Sebab Abbas tu adik-beradik dengan tu. Jadi dia pun pergilah. Bila pergi tu mana nak ambil tahu Nabi buat gapo tengah malam. Dia tengok Nabi bangun tengah malam, Nabi baca ayat Quran, Nabi pergi ambil air semaya. Lepas tu Nabi semaya, dia pun pergi duduk semaya sekali dengan Nabi SAW. Dia duduk di belakang Nabi. Di belakang Nabi SAW pegang kepala dia, eret mari letak dekat dia. Tengah semaya dah. Letak dekat. Dia hundur balik 2-3 kali lagu tu. Akhir sekali lepas sudah sembahyang tu, apa Nabi kata, aku tarik berapa kali suruh duduk dekat aku sebelah ni, apa mu duduk di belakang. Dia pada masa tu budak lagi. Sebab tu boleh kalau budak ni suruh pergi tidur, makna dalam keadaan gitu tak apalah, makna tidak serupa dengan orang tua. Ayah ni cerdik, dia suruh anak tu pergi tengok. Maknanya ayah ni ada minat nak suruh cari ilmu, boleh jadi dia akan dapat ilmu yang orang lain tak dapat. Dan kesempatan tu, dia ambil kesempatan tu. Moga-moga makcik kita boleh pergi gapo. Dia ambil. Maknanya dia kena ada kesungguhan, ada ikut jalan tu dulu. Lepas pada tu dia pun kata, saya berasa tidak layak saya ni untuk duduk dekat dengan Nabi SAW. Nabi siapa, saya siapa. Padahal budak lagi, dia kecil lagu tu. Saya berasa berat lah untuk duduk dekat. Padahalnya mengikut kaedah kita sembahyang kan, kalau seorang makmum dia duduk dekat lah, itu betul lah. Hak Nabi SAW pun nak ayat hak tu lah. Tapi dia, jiwa dia tu dia berasa gitu. Hormat tu sangat tinggi. Nabi SAW tak kata apa juga lepas pada tu. Peristiwa ni kalau kita tengokkan serupa dengan Sayyidina Abu Bakar. Nabi SAW dia jadi tu imam sebab Nabi lewat mari. Bila Nabi mari, orang pun tepuk-tepuk lah, tepuk-tepuk tangan. Lepas pada tu Sayyidina Abu Bakar tak perasan lagi. Lepas tu dia paling, dia tengok Nabi, dia pun hundur ke belakang. Nabi suruh tak sah hundur, duduk situ. Dia hundur juga. Lepas pada tu Nabi SAW tanya, apa ya aku royak dah mu tak sah hundur ke belakang, mu hundur juga. Dia jawapan dia serupa dengan Ibnu Abbas. Jawapan dia serupa dengan Ibnu Abbas tu juga. Maknanya dia lebih jaga
kehormatan tu. Dia lebih jaga hak tu, adab tu, daripada hak boleh. Dari segi boleh tu memang boleh hukumnya, tapi dari segi adab tu dia lebih jaga. Nabi SAW kenal. Dan kerana kenal tu Nabi SAW dakap dia. Ni dakap Ibnu Abbas. Dia dakap. Dalam riwayat yang lain di sini tak sebut, sambil dia dakap, dia kata Allahumma allimhul kitab. Dia dakap. Jadi kalau kita perhati di sini masalah dakap ni pun, dakap ni pun dia ada kesan dia. Sebab Abu Hurairah, Nabi SAW ambil kain dia, dia apa? Nabi SAW pun doa. Nabi kata ambil ni kain, dakap. Abu Hurairah pun ambil dakap dada dia. Hak tu Abu Hurairah kata, lepas pada tu aku tak terlupa gapo-gapo aku dengar daripada dia. Mana dakap ke dada. Penting tu. Serupa juga Jibril mula-mula kan jumpa dengan Nabi tu, dia dakap juga. Maknanya dakap ni penting. Tapi kalau lelaki dengan perempuan tak boleh lah tu. Mana ada murid lelaki boleh lah. Kalau untuk guru tu perempuan sama perempuan tu tak apalah tu. Dan kita boleh jadi kalau dakap pun tak ada kesan apa juga. Tak ada kesan apa juga. Apa faedah tu? Kalau dakap pun. Tetapi kalau orang-orang yang ada sinar dia, ada cahaya dia, mudah-mudahan kita tak tahu cahaya tu lagu mana. Allah SWT nak bagi, boleh jadi. Boleh jadi kita dapat. Nak cerita di sini ada kesesuaian itu beberapa tempat tu dari segi dakap saat ni tu. Dan begitu juga seorang guru kalau dia mesra baik, anak murid tu jadi saya, dia nampak saya, dia dakap kau. Dia ada kesan tu. Benda-benda dakap dia. Kok mana-mana pun. Sekarang ni orang terima dari segi psikologi pun orang terima hak tu. Orang terima tu hak biasa tu. Orang terima. Kalau kita terima hak lebih lagi daripada tu, iaitu cahaya yang Allah SWT sampaikan kepada dada hak satu lagi, maknanya pusat ilmu itu mengikut setengah-setengah ulama ni kata daripada sini kita ambil dada tu situ. Sebab dada. Dia pelaga dada. Jadi ilmu tu dia. Lah ni kan. Lah ni hak berlaku lain kerja posain ke apa peluk ni. Lepas tu peluk kau ni. Lah mana ada sunnah tu. Dari segi sunnah mu'anaqah tu ada. Mu'anaqah tu ada. Tak apa, cuma berapa kali tu tak ada lah sebut berapa kali kot ni tu. Tapi mu'anaqah ni asal daripada perkataan unuk. Unuk ni maknanya belaga tekuk. Belaga tekuk tu maknanya beberapa kali lah kita kata. Kira-kiranya daripada situlah, faham gitulah. Memang ada lah. Memang ada. Jadi dakak tu mudah-mudahan ada kesan dia. Kalau di sini hak berlaku kepada Ibnu Abbas ni begitulah. Sehingga dia ni jadi faham dia yang mendalam. Dengan sebab itu ketika ayat hak itulah suratul Nasr itu, idza jaa nasrullah wal fath itu, bila tu ayat tu semua kan, sahabat-sahabat suka ramai-ramai, suka kita akan dapat kemenangan. Orang akan masuk Islam ramai di dalam ayat tu sebut kan, waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja tu kan, ramai akan masuk berpuak-puak, berkelompok-kelompok, suka. Hak jadi Sayyidina Abu Bakar jadi. Orang tanya Ibnu Abbas, lagu mana tafsiran dia? Apa yang Sayyidina Abu Bakar jadi? Dia pun kata Ibnu Abbas ni padahal masa tu Nabi ada lagi. Dia sudah faham dah tu. Dia kata Nabi SAW nak mati. Itu dia. Sayyidina Abu Bakar faham lagu tu lah. Sebab apabila sempurna, apabila orang masuk belakang Islam, tak ada lah kerja. Habislah peranan dia, tugas dia, mati. Sebab itu Allah SWT kata fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dia suruh istighfar ni ala kena sudah. Sebab tu kita kafarah istighfar gapo akhir majlis mana sudah menunjukkan sudah lah tu. Tengok dia faham, padahal dia budak lagi. Sayyidina Umar apa kalau orang tanya, dia tanya budak. Betul dia kata. Itu di antara contoh lah, di antara contoh pendapat dia tu betul. Hak orang lain tak nampak, sahabat-sahabat lain ramai-ramai suka. Mana kita akan menang, kita berjaya. Tapi dia tidak lagu tu. Sayyidina Abu Bakar adalah sebab Sayyidina Abu Bakar ada ke Sayyidina Abu Bakar ni pada dia satu kasyah. Sayyidina Abu Bakar ni banyak perkara lah, memang dia tu istimewa lah. Dia istimewa dia tu. Banyak perkara Nabi rasa lagu tu, dia rasa lagu tu.
Lebih daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kadang-kadang tanya benda pelik-pelik juga. Dia tidak. Dia tidak. Kalau Nabi rakyat lagu tu. Itu beza Sayyidina Abu Bakar. Banyak perkara jawapan dia tu serupa dengan Nabi. Jawapan dia. Walaupun Nabi tidak berkira dulu dengan dia pun. Dia akan jawab serupa. Itu kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Dia ada hak tu lah. Adalah kelebihan dia tu. Hak kita nak sebut di sini, apa yang jadi lebih dia tu? Sebab doa. Nak ceritanya, peranan ataupun doa itu satu perkara yang penting untuk ilmu, untuk kita dapat ilmu. Doa daripada siapa? Daripada orang yang ikhlas kepada kita lah. Mak kita ikhlas, ayah kita, sahabat kita, tok guru kita, siapa-siapa. Itu doa tu penting. Daripada kita minta perkara lain, tidak lebih waktu. Baik kita minta doa dia. Kadang-kadang orang ni budak-budak lah kita kata, dia minta pitih waktu yang penting. Tak penting waktu minta biar mak tu doa, ayah tu doa. Kalau ayah tu jenis faham, dia akan bagi sendirilah mana pitih ke gapo tu. Hak pentingnya doa tu. Begitu juga kadang-kadang kita pergi berjumpa dengan orang-orang yang lebih, kita duduk kira hak zahir-zahir ni. Kita tidak minta dia, biar dia doa. Biar dia doa. Doa ni, saling doa ni molek. Walaupun daripada orang yang lebih kepada orang yang kurang. Nabi SAW suruh Sayyidina Umar doa ke dia. Nak pergi Mekah ni, doa kata kat aku. Dia suruh Sayyidina Umar doa ke dia. Maknanya tidak semesti orang yang lebih kepada orang bawah. Tak. Maknanya kita saling ingat, mengingati. Bukan orang atas saja, bukan ayah saja doa ke anak pun doa kepada mak ayah juga. Begitu. Kelebihan doa tu di sini. Imam Bukhari nak ceritanya, banyak orang yang lebih tidak kerana lain, tapi kerana doa. Makna sebab ruhani, bukan sebab zahir, tidak. Bukan sebab zahiri, tidak, tapi sebab batini. Sebab batin. Banyak kejayaan ni kerana tu. Tu dia nak ayat. Jangan kita duduk bergantung dengan usaha semata-mata. Hak tu lah kita anggap penting. Duduk bergantung kepada buku semata-mata. Duduk bergantung kepada fikiran kita semata-mata. Jangan gitu. Hak ni satu unsur yang penting, jangan lupa. Sama-sama. Itu hak dia nak. Lepas pada tu Imam Bukhari buat mari pula tajuk, bilakah sah budak kecil mendengar hadis. Kita nak pakai hak dia cerita ni bila? Ketika dia umur berapa? Dia buat mari hadis Ibnu Abbas. Dah muka saat dicerita Ibnu Abbas kan. Sebelum pada tu Ibnu Abbas juga kelebihan dia. Dia lebih sebab apa? Sebab doa Nabi. Sekarang ni nak cerita lah pula. Dia dengar hadis ni umur berapa? Pula. Mana dia kecil lagi. Mata yasihhu sama'us saghir. Bila qasah. Budak kecil mendengar. Mendengar di sini maksudnya mendengar hadis. Oleh kerana agama ni ajaran dia banyak duduk dalam hadis. Hak jelas yang hak mana dalam Quran sebut secara borong, secara kasar gitu, dalam hadis disebutkan dengan terperinci, dengan mengemukakan bukti-bukti dia, dalil-dalil dia, contoh-contoh dia. Hadis itulah maknanya hak kita kena dengarnya. Hadis ni mana kalau terutama sampai dulu. Sampai dulu hak tak ada kitab ke apa. Kalau ada kitab pun lagu tu juga kaedahnya. Umur berapa boleh kita pakai budak ni dengar hadis? Itu. Kalau dia nak menyampaikan hadis, orang panggil nak adab hadis. Itu dalam istilah disebut adab hadis, yang ni menyampaikan hadis. Umur berapa semua sepakat mengatakan kalau dia tak balik tak boleh. Nak menyampaikan hadis ada pada dia. Dia nak royak ke orang. Nak royak ke orang. Dan orang boleh terima mak dia royak tu. Dia kena balik dulu. Tapi kalau dia nak terima hadis, dia nak dengar hadis daripada orang, adakah syarat balik? Tu dia nak cerita. Maknanya Imam Bukhari nak royak di sini selain daripada dengar ni, dia selain daripada dengar umur, nak kira umur, nak boleh dengar hadis ni, selain daripada tu dia nak cerita kepada dia. Belajar ni dia kena latih daripada kecil lagi. Belajar ni
dia kena latih daripada kecil lagi. Betul banyak perkara kita tak boleh pakai, tetapi banyak perkara dia ada kesan kepada budak tu. Ada kesan kepada budak tu. Kalau setara hadis yang mana kita kena ambil berat ni, kalau budak tu dia dengar pada masa kecil, dia tak balik lagi, tapi dia menyampaikan hadis tu selepas dia balik, boleh terima. Tidak syarat dia terima hadis tu semasa dia balik, dah. Sebelum balik pun dia boleh. Cuma syaratnya masa dia nak menyampaikan hadis tu dia kena balik. Terima tu tidak syarat balik. Sebab banyak sahabat-sahabat ni hak dia dah dengan Nabi semasa dia belum balik. Tetapi boleh dikatakan semua ulama kita terima, termasuklah Ibnu Abbas, Nu'man bin Bashir, dalam hadis ni banyak lagi disebutkan perawi-perawi ni. Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, Rafi' bin Khadij, dan ramai lagi yang lain-lain. Dalam hadis hak kemudian disebut Mahmud bin Ar-Rabi' disebut ni. Hak ni semasa dia belum balik belakang, tapi dia cerita tu selepas dia balik. Orang pakai hak dia cerita, hak dia terima hak sebelum balik. Serupa juga kalau dia hadis tu dia terima, dia tahu semasa dia belum Islam, tapi dia cerita selepas dia Islam, tak apa boleh terima. Dia cerita tu, dia terima tu tak kira. Dia terima tu semasa dia kafir, dia dengar Nabi kata gini, pada ketika tu dia kafir, tapi dia dengar Nabi kata. Lepas pada tu, selepas dia masuk Islam, dia boleh cerita hadis. Orang boleh pakai hak dia. Syaratnya pada masa dia menyampaikan itu dia Islam. Misalnya Abu Sufyan kan, hak cerita Heraklu dulu tu, berapa kali dah kita sudah jumpa hadis tu, dia tidak Islam lagi pada masa tu. Tapi Heraklu kata gini dalam majlis tu gini-gini, dia cerita kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas terima kemudian, boleh. Sebab dia menyampaikan itu semasa dia Islam. Tapi kalau dalam keadaan kafir, dia dia tak boleh. Serupa juga kalau tak cukup umur sani, dia terima tu boleh dah. Nak menyampaikan hadis itu, nak wayak hadis itu kepada orang lain, orang nak pakai tak boleh, kecuali setelah balik. Cumanya Imam Bukhari nak cerita sini, kecil tu umur berapa, sebelum balik tu umur berapa. Ada khilaf di antara ulama. Ada ulama yang mengatakan di sini macam Yahya bin Ma'in mengatakan bahawa budak ni baru boleh kita terima riwayat daripada dia apabila dia terima riwayat itu ketika dia umur 15 tahun ataupun hampir 15 tahun. Nak balik lah, dekat nak balik. Mana tak bunyi dia? Dekat nak balik. Bunyi ke tidak? Dengar? Tak dengar? Apa masalah? Dekat nak balik bukti dianya, dalil dia pegang Ibnu Abbas ni. Sebab Ibnu Abbas kata aku naik himar betina pada ketika itu aku dekat nak balik. Dekat nak balik ni mana sekitar umur 14 tahun lah kita. Kalau 14 tahun 15 tahun tu boleh. Bawah pada tu tak boleh. Dia kata gitu. Tapi Imam Ahmad kata tak. Walaupun jauh lagi daripada balik, asalkan dia sudah faham, dia sudah mengerti apa cerita ni, dan dia ingat, mana kita panggil dia sudah mumayyiz, boleh dah. Itu mengikut Imam Ahmad. Imam Ahmad pegang dengan hak mana? Dia pegang dengan hadis yang kedua dalam bab ni, iaitu hadis Mahmud bin Ar-Rabi'. Dia kata aku duk ingat lagi daripada Nabi SAW, Nabi sembur air ke muka aku. Dia ingat tu. Pada ketika itu umur dia hanya berapa? 4 tahun atau 5 tahun. 5 tahun saja. Dia ingat. Hak ingat tu boleh. Imam Bukhari nak cerita kepada dia, orang ambil ni ada macam-macam pendapat ulama. Dia nak kata di sininya memanglah hak moleknya iaitu dekat dengan balik tu ataupun sudah awal balik. Tu hak moleknya. Tetapi bukan kata kita tak boleh terima langsung. Maknanya kalau orang tu terima sebelum pada tu. Tak. Yang pentingnya dia ingat dan dia faham. Kalau dia faham, kita boleh terima dah hadis. Ini masalah hadis. Kalau gol lain pun lagu tu juga. Ilmu lain pun lagu tu juga. Dengan sebab itulah kita hantar sekolah budak-budak ni kan. Sekarang ni umur 7 tahun.
Tu sesuai tu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun suruh ajar sembahyang umur 7 tahun kan. Tapi kalau sebelum pada tu dia ajar tak boleh ke? Boleh juga. Sekarang ni orang buat taskar macam-macam kan. Yalah juga sebelum pada tu. Hak boleh faham dah. Mana kalau kita nak ajar daripada awal, apa salahnya? Walaupun dia tidak boleh mengolah ilmu dia tu supaya orang yang sudah balik, supaya orang yang dewasa, tapi hak ni dia sudah boleh menerima dah ni. Dan ini boleh jadi asas untuk hak selepas. Tidak jadi masalah, tidak kata menyeksa, ataupun menyusahkan budak tu. Dah. Boleh. Bahkan sebelum pada tu lagi. Kalau kita tengok dalam riwayat, setara hadis tu boleh. Hak lain lagilah boleh. Itu Imam Bukhari nak ayatnya. Setara hadis ni ketat syarat dia. Setara tu pun budak-budak kita boleh asalkan dia faham cerita. Begitu juga ilmu yang lain. Bolehkah kita kata kita tak boleh terima ilmu dia tu sebab asas dia tu dia terima sebelum dia balik? Bolehkah kita kata lagu? Segala matematiknya, segala bahasa, ilmu bahasa dia belajar kita tak boleh pakai kemudian sebab asas dia mula tu dia terima ketika dia tidak balik. Tak boleh kata lagu. Asas itu boleh diterima dah maknanya. Asas inilah boleh melonjakkan dia naik jauh pergi ke atas lagi. Itu dia nak ceritanya. Maknanya dalam belajar ilmu ni jangan kata nanti balik dulu. Ilmu ni dia tidak support ibadat, tidak support hak hukum agama tu, hak dosa pahala tu memanglah hak tu. Apabila balik barulah dikira. Tapi ilmu tidak gitu. Itu Imam Bukhari nak ayat. Banyak perkara dari segi ni lagu lain, dari segi ni lagu lain. Nak perai memanglah. Kalau kurang pada 15 tahun tak boleh. Sebab tu Ibnu Umar tak diterima. Itu masalah perai. Tapi masalah kalau menuntut ilmu tak. Itu sebab Imam Bukhari buat bila sah boleh diterima pakai. Budak kecil dengar. Jawabnya bila dia boleh terima. Kalau dia umur 4 tahun pun dia boleh sebut dah. Dia boleh faham dah, dia boleh ingat dah. Apa salahnya? Itu istilah ilmu hadis sebenarnya. Dia beri hujah dia kita begitu. Kalau dia nak menguraikan hadis tak. Tak. Ini masalah menyampaikan riwayat hadis saja pun kita tak boleh terima. Itu dia panggil istilah dia satu tahammul, satu adab. Tahammul ni mana terima hadis. Terima ni maksudnya dalam istilah hadis ni dia dengar hadis. Dia dengar hadis. Orang siapa-siapa lah wayak ke dia. Bukan orang terima dari dia. Tak, dia sendiri tu. Dia terima hadis. Dia terima hadis orang. Daripada Nabi secara langsung ataupun melalui orang lain dia terima. Dia terima tak boleh. Orang lain tak boleh pakai hak dia. Tak boleh buat hujah. Sehingga dia balik lah. Kecuali dia wayak tu selepas dia balik. Boleh. Sebelum pada tu tak boleh pakai. Tapi dia untuk dia sendiri dia simpan siapa lepas tak apa tu. Semua terima lagu dari segi kaedah ni. Ilmu hadis ni dia kena selepas balik. Kalau sebelum balik tak boleh. Tapi untuk dengar, untuk belajar boleh hak tu. Boleh. Tak kata walaupun dia kalau dia faham kita terima. Asal dia faham dia faham apa yang diceritakan, dia ingatlah. Mana dia ingat, tu boleh. Siapa dia terima kita? Mananya? Budak tu lah, budak tu. Budak tu terima. Dia boleh terima hadis, dia faham. Misalnya macam sini dalam riwayat yang kedua ni kan, dia kata Mahmud bin Ar-Rabi' dia kata aku ingat lagi Nabi sembuh muka aku air tu. Dia ingat. Jadi dia ingat tu cukup lah. Makna dia tahu apa cerita ni. Maknanya ada dua pendapat lah sini kan. Ada dua. Imam Bukhari wak mari hak paling atas dan hak paling bawah. Hak paling bawah ni asal dia erti. Dia faham gapo cerita, dia ingat. Cukup dah. Hak ni bergantung kepada budak tu pula. Imam Bukhari nak cerita gitu. Kalau budak tu jenis cergas, boleh jadi dia lebih awal lagi. Kalau budak ni jenis lambat, boleh jadi 7 tahun tu baru boleh. Boleh jadi 8 tahun. Tu bergantung kepada keadaan budak tu pula. Kita kena tengok. Kalau budak tu jenis cergas, jenis cerdik, boleh jadi 4 tahun boleh dah. Kalau dia boleh dah apa-apa ni. Boleh belajar dah. Tapi kalau dia tak faham apa satu, tak ada faedah tu. Kalau belajar ilmu lain pun tak ada faedah. Menyusah saja. Ni ceritanya hadis. Setara hak hadis, hak ketat lagu ni pun boleh maknanya. Cuma kalau pakai pendapat Yahya bin Ma'in tadi, tak boleh lah, mana dia kena balik lah. Baru boleh. Begitu.
Kita tengok hadis ni. Hadis yang mula-mula ni Ibnu Abbas kata, aku mari, kata dia, naik himar atan. Himar atan. Atan tu mana? Himar betina. Sebab kalau kata himar saja, dia boleh jadi himar jantan, himar betina. Bapa tak kata himarah. Himarah tu mana dari segi orang Arab ni, dia tidak guna juga untuk betina, tak mesti. Untuk seekor pun boleh juga. Tak mesti. Dengan sebab itu dia sebut himar atan. Dia cerdik tu. Kalau budak tak cerdik, tak kerti beza tu, pakai sebut himar gitu saja. Dia sebut himar betina. Atan tu khusus untuk himar betina. Perkataan. Kalau hak betina, hak lain dia tak sebut atan. Atan ni himar betina. Dia sebut himar. Lepas tu himar betina. Dia ada maksud tu. Ada maksud. Dari segi hukum tu ada. Aku pada ketika itu dekat balik. Mana tak balik lagi. Dekat balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sembahyang di Mina, tidak menghadap kepada dinding. Aku lalu di hadapan sebahagian saf, kata dia, dan melepaskan atan itu, melepaskan himar betina itu di hadapan sebahagian saf. Aku pun masuk dalam saf. Tidak ada siapa pun bantah ataupun tegur perbuatan aku itu. Tidak ada siapa pun tegur. Dan hak ni dia cerita ni, pengalaman dia, peristiwa yang berlaku sebelum daripada dia balik. Dia cerita selepas balik. Orang pakai, ulama pakai berapa banyak hukum orang buat keluar daripada hadis ni. Tu Imam Bukhari nak ayatnya. Maknanya hadis yang diriwayatkan oleh budak, dia terima pada masa tu, hak berlaku kepada dia tu sebelum dia balik lagi, kita boleh pakai. Boleh jadikan hak tu sebagai sumber untuk kita buat keluar hukum. Itu dia nak cerita. Gapo dia hak hukumnya di sini? Banyak Sebab tu Imam Bukhari beberapa kali dia amari hadis yang sama, tapi maksud dia lain-lain. Itu cara dia dah. Tak payah tengok hadis lain lah, hadis ni saja. Tapi boleh maksud ni, boleh maksud ni, boleh maksud ni, boleh. Umpamanya di sini, satu, naik hemar ni boleh. Naik hemar boleh. Hemar adalah kenderaan. Walaupun ia binatang, walaupun dia berak, dia kencing, dia apa, boleh jadi terkena najis, kita boleh naik. Dan bila kita naik tu, kita tidak wajib usul dah. Inilah kaedah ulama kata tak wajib usul setengah-setengah perkara tu. Ngecik kau, kena kau, dah tak jelas, kita tak nampak. Hak zahirnya belakang dia tu cuci. Kita tak payah basuh sebelum naik. Ada ke dia basuh? Tak ada ayat. Maknanya asas binatang tu asalnya cuci, kecuali kalau kita nampak kotor, baru tak boleh. Dia naik himar, satu, boleh binatang. Jadi ada kaum ini termasuk dalam menyeksakan binatang. Himar ni kecil. Kalau budak naik tu nasabah juga. Nabi pun dah naik, naik gendong dengan Usama, 2 orang. Tu orang tua dah kita kata. Boleh. Apakah termasuk dalam menyeksa binatang? Tak. Sebab dia ni, himar ni walaupun dia kecil, gagah. Tempat kita ni tak apa nampak himar ni, tak ada nak. Kuda padi ya kecil kali. Kuda padi apa? Kuda padi. Hemar ni lain, hemar ni. Dia kecil tapi gagah. Maknanya kita naik waktu tak apa. Satu, hemar ni bukan hemar jantan saja boleh naik. Hemar betina pun boleh. Hemar betina pun boleh. Takut kita kata hak betina ni jadi dia kurang gagah sikit. Tak. Asalkan dia mampu, dia boleh, tak apa. Dan kita naik gendong kenderaan, tak apa. Sini tak ada lah, tapi dalam riwayat lain ada sebut. Mana? Naik gendong, naik kenderaan, tak apa. Sebab motor, bersikar, kita kata kalau zaman sekarang ni, boleh naik gendong, asalkan gerak lah. Hemar tu tidak termasuk di dalam kita buat nyanyi ke dia. Memang Allah SWT buat untuk kemudahan kita. Sekarang ni orang tak guna, tak apalah, guna benda lain. Motor ke apa-apa, selagi boleh terima lah. Kalau naik ramah sangat sampai jadi kepek tayar tu dah, tak boleh juga. Walaupun tidak jadi nyanyi, moga dia tidak bukan hidup tapi banyak rosak lah, rugi kita juga.
Itu yang kedua. Yang ketiganya, Rasulullah SAW sembahyang di Mina tidak menghadap kepada dinding. Makna tak ada sutra, tak ada penghadap. Boleh seseorang itu sembahyang dalam keadaan tak ada penghadap, boleh. Maknanya, misalnya kita kata ini dinding, kita sembahyang menghadap ke dinding, itu makna dinding itulah jadi sutrahnya. Sutrah tu penghadap. Mana kalau orang lalu depan pada tu, tak apalah. Kalau lalu kat celah tu tak boleh. Lepas tu penghadang sutrah dia panggil dalam istilah fiqh, dalam hadis pun sebut gitu juga. Dia panggil sutrah. Makmum ni tak ada dah sutrah dia. Imam tu lah sutrah dia. Nak ceritanya tak apa. Kalau sembahyang ni tak ada kita pacok gapo-gapo kau, kita letak gapo-gapo ke depan, tak ada, kosong pada pasir. Misalnya kita kata gitu, tak apa. Boleh juga. Sembahyang tanpa sutrah boleh. Ada juga, ini satu pendapat. Satu lagi pendapat dia kata sembahyang tidak menghadap ke dinding bukan bermakna tidak ada sutrah. Sutrah tu ada tapi bukan berupa dinding. Biasanya Nabi SAW pacok gapo-gapo. Dia pacok lembing dia sebagai tanda sekat ni, supaya tidak jadi susah orang nak lalu kau gapo depan nanti sana tu, boleh lah. Itu tujuan sutrah. Kalau tidak, mana memang dilarang kan, tak boleh, tak molek. Mana kita ni dosa besar lah, litah orang sembahyang. Ibnu Abbas nak cerita di sini hukumnya kepada dia. Hak lagi hukum lagi. Satu, boleh sembahyang dengan sutrah dia tu tak ada langsung, ataupun ada bukan dinding, lain boleh juga. Seterusnya apa dia lalu depan sebahagian saf. Kok depan tu dia lalu jauh lah depan sebahagian saf. Jadi saf ni kan panjang, saf ni panjang, Nabi duduk tengah ni, saf ni panjang. Dia lalu sebahagian daripada saf tu, dia pun tinggal lepas hema dia tu pergi makan. Dia pun masuk dalam saf, masuk daripada depan. Masuk daripada depan, mana duduk depan dia mari duduk dalam saf. Maknanya orang yang duduk depan tu dia bukalah sikit, bagilah ruang sikit. Boleh lagu tu. Hukumnya boleh dan tidak jadi batal sembahyang tu. Dengan sebab hima tu litah. Sebab ada dalam hadis yang lain, sembahyang ni jadi putus dengan sebab hima litah, perempuan litah, anjing litah. Imam Bukhari banyak dia akan mari pula. Dia akan mari Aisyah tidur depan Nabi SAW duduk sembahyang. Tujuan dia nak ayatnya tak batal berlaku. Tak ada jadi kurang sembahyang. Kalau jadi kurang-kurangnya sini, jadi kurang sembahyang, mesti ada tegur. Ni tak ada siapa dia tegur. Sahabat-sahabat duduk depan tu biasanya hak alim-alim lah, hak tua-tua, hak lama-lama dah. Dia tak ada tegur. Kalau kata Nabi tak tahu pun Nabi tak perasan lah kata. Orang lain tak perasan. Sahabat-sahabat ni kalau dia tak pasti, dia akan tanya Nabi, lagu mana, boleh ke tidak lagu tu? Tak ada. Tak ada, dia menunjukkan dia yakin dah boleh lah lagu tu. Mana himar kalau lalu depan tak batal sembahyang. Lagu ni misalnya. Dan boleh masuk saf pertama tu pun boleh masuk. Kalau daripada belakang lagi boleh lah. Kalau daripada belakang kita menyelit masuk, tengok ada kosong depan dekat, kita pergi. Itu penting mana belajar hak ni. Hak ni bukan bab dia lagi, tapi nak ayatnya daripada hadis ni ulama keluar berapa banyak hukum tu nak cerita. Berapa banyak hukum. Tapi keadaan kita ni hak tak mengaji ni dia jadi lagu mana. Semaya tu kalau kita tengok tu sedih. Ni masjid-masjid ni kosong, berlubang. Sedangkan Nabi kata dah bila berlubang tu lagu mana? Semaya mana? Tak apalah, mana kalau hak tu khusyuk tu tidak khusyuk tu, kalau kita berasa tak khusyuk, kita carilah tempat tu. Itu atas kita lah, atas kita. Tapi secara umumnya tak mesti. Maknanya khusyuk ni dia boleh sebab hati, masalah hati khusyuk. Ada hadis-hadis yang imam tu dia sebahagian daripada sah tidur depan tu imam. Tidak sampai ke tu imam. Kalau litah tu imam tak boleh. Ni dia tak litah tu imam ni. Kalau kita sembahyang sorang, tak boleh. Macam mana? Kata kita sembahyang sorang bukan berjemaah. Kita sembahyang sorang, imam lalu. Di sini nak cerita dari segi tidak batas sembahyang tu. Tidak batas sembahyang. Tapi tak boleh Ustaz cerita pasal masalah tu imam, sitrah
apa sutra ni. Sutra. Sutra dia tu depan ni. Dah. Kita kalau depan ni maknanya kita lalu depan sebahagian sah tak ada masalah. Tak apa, tak Tapi apa. kalau kita sembahyang sorang, batal. Tak ada. Mana tak boleh lalu buat lagu tu tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Semayang tu sah, tetap sah semayang. Jadi benda tu mesti ada depan lah. Macam mana? Masa kita semayang kan benda tu bawa semua Jawa ayat tadi. Ha. Benda tu ada depan lah untuk pada orang nak lintas bukan apa tak boleh. Kalau ada depan tak apa, tak boleh lah maknanya. Sekat mana kita pacak kan? Tak boleh. Kalau ada depan tu. Sutra tu. Tapi macam pun kes ni dalam lapangan luar. Lapangan luar lah. Orang nak lalu. Dan dia bukan maknanya lalu dekat ni, jauh tu depan tu. Hak tak boleh tu lalu dekat. Lalu dekat. Tetapi maknanya walaupun jauh pun maknanya kira-kiranya dia telah masuk ke sebahagian saf lah. Jauh lah, jauh. Tapi tidak pergi depan Nabi. Tidak pergi depan Nabi. Tak boleh. Yang dikatakan tidak boleh dari segi apa? Adakah dia akan membatalkan sembahyang orang sana? Tidak boleh bagi orang yang nak lalu. Tidak boleh bagi orang yang nak lalu tu. Tapi di sini boleh ni. Sebab apa? Sebab dia jauh. Dan dia bukan lalu depan tu imam, depan makmum. Boleh. Begitu. Dia semayang berjemaah lah. Sembahyang jemaah lah ni. Sembahyang jemaah. Itu hukum dia lagi Kalau kita tengok nak sebut sana ni, semayang ni maknanya dia jadi kosong. Sedangkan dalam hadis sebut syaitan pergilah situ. Tak boleh. Mana kosong ni? Boleh jadi orang kita duduk anggap kalau tengah semayang ni tak boleh berjalan. Padahal kenalah. Mana kalau kosong depan jalan lah, tak apa, pergilah tempat tu. Jangan biarkan kosong. Jangan biarkan kosong. Ni hak penuh dah, dia boleh pergi lagi ni. Hak penuh. Sebab dia lalu ke depan, jadi orang hak depan tu dia kena bagi ruang lah sikit. Bagi ruang. Masuk dari depan lah. Masuk daripada depan. Kalau daripada belakang tu lagilah boleh. Lagilah boleh. Dia ada kecuali juga kan. Masalah litah ni kecuali dalam keadaan darurat, walaupun dekat tak apa. Ada. Dia haram Tak apa, tak apa. Sebab kalau kita nak pergi ikut belakang dia jauh sangat. Dan boleh jadi akan jadi mudarat lagi. Lebih banyak. Misalnya kalau orang cerah perut lah, kita cerah perut kita kata dah. Lambat tu nak pergi tu. Sedangkan pintunya dekat kot ni. Dia tak darurat tu tak apa. Dalam keadaan darurat. Begitu. Dari segi antara yang belum balik dan sudah balik tu boleh berada dalam satu saf. Boleh. Ni hadis ni menunjukkan itu satu lagi hukum. Setengah-setengah orang dia kata, hak tak boleh duduk depan. Itu sah. Mesti kena duduk di belakang. Ada. Kalau berdasarkan ni boleh. Itu juga ulama buat kesimpulan banyaklah daripada hadis ni. Hadis saja. Tapi macam-macam boleh buat kesimpulan. Sebab itu Imam Bukhari akan mari beberapa kali dengan tujuan yang lain-lain. Jadi tidak ditegur. Tidak ditegur ni kita kata kalau kita tak tegur boleh kira. Kenapa? Dia kalau sahabat ni dia tidak lagu tu. Sahabat ni kalau benda tak kena dia akan tegur selalu. Itu sifat sahabat. Jadi kalau dia kata lagu ni tidak ada seorang tegur, boleh jadi orang malu Allah ke, orang takut ke, orang macam-macam lah, orang malah ke. Tak boleh, kita tak boleh kata begitu. Sebab sahabat ni sudah maklum. Sudah maklum. Puak-puak dia ni dia seorang apa? Dia akan, kalau dia tahu lagu tu dia akan tegur. Kalau dia tahu salah dia akan tegur. Lagu tu sahabat. Ini ramai gini mohon tak ada tegur. Kalau dia tidak tahulah, sahabat-sahabat tak tahu, dia akan tanya Nabi. Dia tak tanya. Menunjukkan boleh. Hak Imam Bukhari nak sebenarnya sini apa dia? Tu dia ayat aku tu pada ketika tu tak balik lagi. Bermakna dia cerita hak ni selepas dia balik. Orang pakai walaupun peristiwa ni sebelum dia balik. Maknanya dia terima hadis tu sebelum dia balik. Orang pakai. Dan ulama-ulama buat keluar sebanyak mana hukum daripada hadis ni. Mana orang pakai. Mana nak ceritanya boleh. Begitu. Sebelum balik terima hadis boleh pakai. Syaratnya selepas balik dia sampaikan hadis itu. Hadis yang kedua iaitu Mahmud bin Ar-Rabi' meriwayatkan, dia kata aku ingat lagi Nabi SAW sembuh di muka aku pada ketika tu umur 5 tahun. 5 tahun. Dia sebut 5 tahun di sini. Daripada timur, daripada satu timur. Hak ni pun masuk dalam kitab hadis ni kan. Orang timur dah lah. Maknanya orang timur dah lah.
Orang terima ni setelah dia balik, dia cerita, tentu sekali lah begitu. Tetapi peristiwa yang berlaku kepada dia ni bukan ketika dia balik. Dia royak ni dia tidak balik jauh lagi daripada balik. Umur 5 tahun. 10 tahun kemudian. 10 tahun kemudian sekurang-kurangnya ataupun lebih lagi. Mana orang terima hadis? Pengajarannya apa? Pengajarannya untuk kita terima ilmu ni, asas ilmu ni masih budak lagi pun boleh. Tidak syarat lepas balik barulah nak belajar. Susah dah lagu tu. Ni kalau sebelum balik banyak dah kita tahu. Semayat gapo kita tu dah tahu belakang dah, senang lah nak buat. Kira-kiranya jadi betul dah lah kita buat setelah balik tu. Tapi kalau baru balik tu, baru kita nak belajar, banyak perkara boleh jadi hak tak kena lagi. Dengan sebab itu penting belajar dulu. Dan belajar dulu tu tak apa. Lepas pada tu dalam hadis ni dia sebut 5 tahun boleh dah. Maknanya hak kita lah ni duk buat taski kau taska kau, tadika kau gapo kau kan sebelum pada 7 tahun kan. Kalau boleh apa-apanya. Sebab hadis ni Imam Bukhari nak cerita tidak, maknanya umur ni tak apa, mana sikit pun untuk belajar. Cuma padan dengan dia lah. Padan dengan dia tu lah ke mana? Nabi SAW tak duk royak al-arwahu junudun mujannadah misalnya kepada budak bersatu. Dalam hadis lain ada lah hak tua-tua tu dia. Al-arwah ruhum mujannad, junudun mujannadah. Luah makna dia tu, dalam makna dia. Dia tak kecek lagu tu. Budak kecil ni dia main, cara mainnya. Itu cara ajar. Hak boleh ingat, budak kecil boleh ingat. Lagu mana dengan cara sembuh air. Ke muka tu. Nabi SAW ambil dalam timba dia ambil. Dia pun mulut-mulut. Dia sembuh gitu. Ke budak tu. Dia gurau. Maknanya di sini orang yang nak mengajar budak tu biar sesuai dengan dia. Tu, biar sesuai dengan dia. Jangan duk ajar hak tinggi-tinggi seperti kita kata tadi. Ruh ni adalah tentera, bala tentera yang bala tentera yang mujannadah yang lengkap. Jangan duk ayat hak jenis-jenis falsafah tinggi lagu tu. Tak ada. Ni dia buat lagu tu dari segi praktikal. Tak ada ngajar, tak ada kecek gapo, tak ada. Semua gitu. Hak sesuai dengan budak. Dan budak ingat hak ni. Kalau dia royak apa-apa tak ingat. Tengok cara Nabi SAW, dia sembuh. Budak ingat. Ada hak ni sesuai. Sembuh tu maknanya gurau lah. Nabi SAW ada gurau juga. Maknanya dengan budak-budak ni dia kena main lagu tu. Dia kena main, dia kena dalam bentuk gurau lagu tu. Hak tu dia lebih ingat. Ini pelajaran yang kita dapat. Maknanya nak mengajar budak betul boleh, tapi biar sesuai lah dengan dia. Mata pelajarannya, isi dia tu kita nak ajar tu, walaupun dalam bentuk permainan mungkin, tapi dia lebih ingat. Dalam bentuk main lah ni kita kata. Main. Tetapi kepada dia ingat. Dan hak tu jadi bertuah dia. Sebab dia disembuh oleh Nabi SAW. Bekas mulut Nabi tu kena atas muka dia. Dia ingat lagi hak tu. Sebab bagi dia, yang ingat-ingat ni penting lah. Maknanya dia sudah memayyiz dah tu. Dia tahu ni Nabi. Sembuh ke muka dia faham benda tu. Cukup dah lah. Tidak kata nak balik. Maknanya dia sudah memayyiz dah sini. Jadi memayyiz ni tak mesti 7 tahun. Boleh jadi sebelum pada tu kalau sudah memayyiz. Boleh jadi juga lewat lagi. Hak ni bergantung kepada budak tu. Tu Imam Bukhari naknya. Maknanya belajar ni semasa kecil lagi molek. Molek lagu tu. Dan orang yang nak mengajar tu dia kena sesuailah dengan pelajar dia. Sesuailah dengan pelajar dia. So lagi Ustaz, boleh bawa lah budak-budak dalam majlis. Boleh. Secara kita bawa tu dia belajar. Suasana. Dia akan ingat suasana dia pernah pergi. Apabila dia kadang-kadang kalau kita ni, kalau kita nak ingat umur 4 tahun, payah nak ingat. 5 tahun pun dengan pasti kita nak ingat umur 5 tahun. Payah juga tu. Tetapi adalah peristiwa-peristiwa mungkin umur 6 tahun, mungkin 5 tahun dah. 1-2 yang kita ingat. 1-2 yang kita ingat. Kalau ingat tu, ingat jenis lagu tu, alangkah bertuahnya dah. Ingat pergi dalam majlis ni. Saya pernah pergi. Dia boleh sebut. Padahal dia budak lagi. Saya pernah pergi. Dia boleh sebut gitu. Itu bertuah tu. Daripada bawa pergi ke tempat-tempat yang maksiat misalnya kita tu.
Padahal dia tak erti juga, orang rakyat tu tak faham apa satu juga. Tapi suasana tu, suasana ada juga orang buat pergi ke majlis-majlis yang tak pernah sabar dengan budak tu tak molek lah. Hak moleknya lagu ni, dia akan ingat. Tuhan tinggal tak tadi arah buah tu, situ roh masuk apa arwah. Panjang cerita. Nanti sampai tempat dia adalah dalam Bukhari ni kita akan bincang panjang. Tak boleh pasal panjang. InsyaAllah kita akan bincang apabila sampai tempat dia. Jadi hak nak di sininya begitulah. Hak nak di sini. Kemudian babul khuruj fi talabil ilm. Ini bab yang ketiga. Keluar untuk menuntut ilmu. Hak sebelum pada ni keluar sebagai lauk nak pergi. Litah lauk pergi. Hak ni keluar untuk menuntut ilmu. Tidak nanti kata kena pergi sebagai lauk baru nak gomoh ngaji. Nak pergi ngaji keluar ni keluar. Kalau kita tak payah keluar dalam rumah kita ada ilmu, dah tak payah keluar. Tapi biasanya takkanlah kita ada belakang kan. Kita kena keluar. Keluar tu tak kira lah dekat ke jauh ke, berjalan kaki ke, berkenderaan ke, ramai ke, seorang ke, tak cara. Yang pentingnya kita keluar untuk mencari ilmu. Dan ilmu-ilmu ni biasanya lah dia kena cari, dia kena ada usaha. Jangan kita duduk harap gitu saja, duduk mengharap di rumah saja. Kena keluar. Sebab kita ni keluar daripada rumah, mari kita tempat ngaji. Dia kena lagu tu, keluar dah tu. Dan apabila kita kerana mengaji, kalau kita sudah dapat mengaji dari tempat kita, keluar tak payah jauh, kita boleh dapat benda yang sama. Untunglah kita, untung. Tapi kalau kita tak dapat dekat, mana kita kena keluar juga kerana ilmu ni. Jangan kita tidak keluar. Sebab ilmu ni besar kelebihan dia, istimewa dia. Jangan kita pandai mudah. Benda lain nego barulah nak keluar. Ilmu tu pun kena keluar juga. Itu dia nak cerita di sini. Jadi keluar untuk menuntut ilmu. Jabir bin Abdullah keluar dengan merentasi perjalanan selama sebulan untuk berjumpa dengan Abdullah bin Unais kerana satu hadis. Dia nak dapat sehadis je. Sebulan berjalan. Dia pun tahu dah hadis tu. Dia pun tahu juga. Tapi dia nak dengar daripada orang yang dengar hadis tu sendiri. Nak dengar daripada mulut dia sendiri. Sebulan zaman dulu Ustaz ni. Sebulan zaman dulu lah. Sebulan zaman dulu. Dia pergi. Nak dapat satu hadis je. Satu hadis ni pun hak dia tahu dah. Cuma nak pasti lagi. Sebab kita kata saya royak gini-gini, orang lain royak tahu dah, tapi dah ada tu dia ada lagi. Kalau nak dengar sendiri, molek lagu tu. Walaupun kita boleh tahu dah, tapi kita nak dengar. Kalau kita tengok CD dah misalnya, CD dah, video dah pun, tapi kita nak depan. Tak sama orang ni kan, kadang-kadang dia tengok dah gambar, nak tuas hak hidup-hidup ni. Ada juga kan. Hak tu lebih baik lagi. Seperti sahabat ni buat, padahal dia sudah tahu dah. Dia nak dengar daripada dia tu sendiri. Hak dia tahu ni melalui orang lain, melalui tidak langsung daripada Nabi SAW. Dia tahu, dia ni yang tahu Abdullah bin Unais ni. Dia pun pergi sebulan perjalanan. Nak ceritanya bersusah payah untuk mencari ilmu ni, keluar untuk cari ilmu ni. Kalau siapa lagu tu pun patut. Sebab apa? Satu hadis kita ada pun modal untuk kita dah jadi saksi esok. Modal untuk kita. Kalau 40 hadis kita ingat, dalam hadis-hadis banyak sebutlah. Sebab tu hadis 40 ni mustahak kan. Ulama buat macam-macam kitab, 40 hadis hak ni, 40 hadis hak ni, macam-macam lah kita. Mana Nabi SAW jamin syurga. Pasal apa? Besar ini petunjuk. Petunjuk hidayah untuk kita. Sebab itulah sahabat-sahabat ni penting sangat. Ini kalau nak belajar ilmu, hak ni lah kita kata ilmu Nabi. Ilmu lain pun lagu tu juga. Dengan cara keluar. Boleh jadi kita kata keluar learn ni. Kalau tengok internet tu, ada komputer, ada apa tu, senang lah. Keluar juga tu.
Keluar juga, menjelajah juga tu dengan cara dia. Maknanya kena cari, ilmu ni kena cari. Itu maksudnya. Jangan kita sebelum pada ni doa, harap ke doa saja. Tak boleh. Dia kena cari, kena usaha. Tidaklah pula kata dah doa. Anas ni apa kurangnya dapat doa Nabi? Anas ni umur 10 tahun khidmat ke Nabi dah. Khidmat banyak dah. Tapi kena ada usaha juga. Kena ada usaha juga. Jangan bergantung kepada doa saja. Itu cara Imam Bukhari dia lagu tu. Bila dia pergi naik ke atas, dia turun ke bawah pula. Takut-takut kita bergantung dengan doa saja. Kita kata orang ni kalau boleh doa pada waktu tak apa dah. Tak semua orang lagu tu. Bukan semua orang boleh lagu tu. Kita kira hak umum, hak biasa, kita kena usaha. Di samping doa tu jangan lupa. Dia pun sebut, Imam Bukhari pun sebut hadis hak tu lah juga, hak baru ni, hak Nabi Musa tu. Dia Imam Bukhari kan nak sebut sini, dia tak mari contoh lain. Wak mari contoh sahabat seorang aja, Jabir bin Abdullah. Dia mari satu, padahal ramai lagi tak dengar pula. Sebulan perjalanan dia mari satu. Hak lain padahal banyak lagi orang lain. Anas lah orang tu, orang ni lah banyak. Dia tak mari. Dia mari hadis hak sebut Nabi Musa. Dia nak cerita kepada dia. Tak payah hak mari banyak. Kalau nak kiranya pada seni. Sebab apa? Setara Nabi tu bila tahu ada ilmu tu hak lebih daripada keperluan dia dah. Sebab kalau hak dia perlu, tentu Allah SWT beri dah dia. Hak mana perlu untuk umat dia tu, habis dah dia sekat tu. Tapi hak ni ilmu yang di luar daripada keperluan hak biasa ni, lebih daripada perlu. Setara Nabi ni dia pergi berjalan jauh ni, berjalan ni. Dan dalam Quran sendiri sebut cukup dah. Kita tidak Nabi ni lagilah. Nabi ni bukan, padahal kalau kita nak kata tak, lebih pada doa lah. Bila-bila lah Allah SWT nak beri wahyu. Kira-kiranya kalau dia silap, kalau apa perlu, Allah SWT akan bagi tu lah dia. Ni dah, dia ada usaha juga. Dia minta nak jumpa dengan orang tu. Minta dengan Allah nak jumpa dengan orang tu. Royak jalan lagu mana nak berjumpa. Mana usaha tu ada. Setara Nabi tu dia usaha. Dan berapa lama berjalan, sampai dia kata kalau puluh-puluh tahun pun aku terpaksa berjalan, aku nak pergi. Walau amdhiya huqubah. Walaupun maknanya terpaksa kena melalui berpuluh-puluh tahun. Maknanya orang ni kalau dia faham ilmu, nilai ilmu, kalau berpuluh tahun pun dia sanggup. Dia kena ada semangat tu. Dia kena ada jiwa tu baru dapat. Hak tu Imam Bukhari buat mari di sini. Dia mari hadis tu juga. Imam Bukhari dia bimbang, takut-takut. Kita kata bila keluar ni maknanya musafir lah, berjalan lah. Tidak seberai laut pun. Kalau seberai laut tu lebih-lebih lagi. Hak baru ni sudah ada dah tajuk dia buat seberai laut tu, pergi seberai laut. Hak ni tidak, keluar saja. Keluar ni perjalanan ni, kalau orang kata perjalanan, dalam hadis ada sebut as-safaru qit'atun minal azab. Perjalanan itu adalah sebahagian daripada siksaan. Seksa jalan. Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabah wa naumah fa idza qada ahadukum nahmatahu falyu'ajjil ila ahli. Ini dalam Bukhari, dalam Muwatta, dalam apa pun ada. Takut-takut kita pegang hak tu, kita pun tak sih. Susah. Perjalanan itu adalah satu macam azab juga. Ia menghalang seseorang itu dapat makan, minum dan tidur dengan selesa. Apabila seseorang itu telah menyelesaikan hajat dia, maka hendaklah dia bersegera balik ke tempat dia. Nabi kata gitu. Takut-takut kita kata bab ilmu ni lagu tu lah. Jangan. Bab ilmu ni jangan fikir gitu, nak selesa. Makan minum. Kalau kita terpaksa kena musafir, kena pergi jauh, pergilah. Walaupun ilmu tu hak lebih daripada keperluan kita, lebih daripada hak fardu ain. Sebab Nabi Musa saat ni nak pergi ni lebih daripada fardu ain tu.
Lebih lagi tu. Dan hak sahabat Jabir saat ni pergi jumpa dengan sahabat yang lain tu, bukan hak fardu ain tu. Hak lebih. Dapat kena tahu sah hadis. Sah hadis pun dia tahu dah. Dia tahu dah. Takut-takut kita kata kerana ilmu ni tak payah pergilah sebab menyusah. Sebab dalam hadis tu ada sebut jangan gitu. Hak ni perjalanan mana perjalanan biasa maksudnya. Perjalanan biasa. Terutama zaman itu kan susah benar perjalanan ni. Kalau perlu, mana sekadar perlulah, hak perlu. Lepas pada keperluan tu baliklah ke tempat kita. Kalau bab mengaji ni jangan gitu. Sebab apa? Nabi Musa kata kalau aku terpaksa kena pergi berpuluh-puluh tahun pun aku pergi. Maka ambil masa perjalanan tu saja. Berpuluh tahun pun aku akan pergi. Itu seorang Nabi. Bila seorang Nabi sebut dalam Quran pula lagu tu, maknanya kita nak belajar ni, kerana belajar ni jangan menjadi menghalang kita untuk bermusafir, untuk keluar daripada rumah kita. Kalau dekat ada mujur lah, nasib baiklah kita. Nasib baiklah. Zaman dulu, zaman saya dulu, budak-budak dulu, nak mengapa Quran pun tak ada tempat kita ni. Baru jadi kesedaran kita ni. Nak mengapa Quran? Orang lah mana dah. Terpaksa ayah kena hantar seberang laut. Seminggu duduk atas kapal. Kapal laut sama itu. Seminggu. Bukan main susah. Nak gap dia ngapa Quran? Ngapa Quran? Lepas tu susah orang kita pergi mengaji hadis, pergi mengaji luar negeri. Pergi mengaji luar negeri. Nak ngaji tu. Tak ada tempat kita. Lah ni ada lah kita buat. Kita buat Darul Kautsar. Dan orang-orang lain lagi buat kata. Untuk mengaji hadis. Ada dah lah. Kita pergi ambil sana, kita buat klik tempat kita. Sebab tu setengah orang kadang-kadang dia rasa tak bisa kalau tempat sendiri ni kan. Padahal nak ngapa Quran je. Padahal kan nak kira dari segi ngapa Quran, dari segi sebut time molek, bacaan molek. Tak ada lawat tempat kita lah, ni Belanda dah tempat kita. Nak apa atas ke India kan? Baca pun tak apa betul molek. Nama tu lidah dia tak boleh pergi. Lidah dia tak boleh pergi. Tapi dah tak ada sampai dulu. Sekarang ni dah ada. Sebab kita kata lah kita nak beli gula. Depan rumah kita ada dah. Nak sampai ke Singapura, awak agak dia pergi beli gula. Tak ada faedah tu. Apa begitu juga ilmu-ilmu lain. Menyusah awak agak dia. Nabi pun tak serius susah ni. Dan kalau ada orang senang, ambil orang senang lah. Ngomong tu. Dia takut di sini, takut kita tak pergi kerana ilmu ni. Jangan. Ilmu ni jangan fikir. Kalau kita susah sikit, makan minum, sabar. Sebab ilmu itu lebih penting. Kalau perjalanan sukar, payah, sabar. Ilmu tu penting. Hak kita nak dapat tu. Kalau kita kena lambat sikit, dalam hadis kata dia cepat-cepat balik, kata dia. Memanglah. Hak semoleknya kena cepat-cepat balik. Belajar sungguh lah, biar balik bangat. Boleh cepat balik. Tapi kalau kena lama, tak apa. Duduk luar negeri pun tak apa. Tetapi kita kena usaha, biar dalam negeri kita ni sendiri ada. Tak payah pergi. Sebab apa? Memang saya fikir gitu. Dulu fikir dah. Akan datang. Apa yang kita buat sekolah, kita buat sistem pengajian begini, apa? Kita fikir dah. Boleh jadi satu hari orang kita tak lagi. Fikir dah. Setengah-setengah kitab tu kita beli. Takut akan datang boleh jadi kita tak boleh. Tak boleh pergi ke tempat tu, kita nak kan? Orang yang ahli ilmu dia akan fikir benda-benda gitu. Dia akan fikir. Sebab itu kita buat. Nak gantung selama mana kau orang? Selama mana? Dan Allah SWT dia boleh pindah ilmu ni, boleh pindah. Daripada satu tempat ke satu tempat dia boleh pindah. Asal kita usaha. Begitu. Jangan jadi menghalang. Imam Bukhari juga kata keluar daripada rumah untuk mencari ilmu. Keluar tu boleh jadi sampai seberang laut. Ada hadis pula yang sebut la yarkabul bahr illa hajun aw mu'tamir aw ghazin fi sabilillah. Jangan meredah laut kecuali orang yang nak pergi haji, ataupun orang yang nak pergi buat umrah, ataupun orang yang nak pergi perang. Jadi mengaji ni tak termasuk dalam hak tu, dalam hadis tu. Nabi kata kecuali hak tu. Apakah makna tak boleh? Imam Bukhari nak kata dak, hak tu hadis sahih. Kalau sahih setara mana sekalipun, kalau sahih setara mana sekalipun, dia tidak boleh lebih daripada Quran. Dalam Quran sudah sebut Nabi Musa pergi. Dia kata kalau berpuluh tahun pun dia terpaksa kena pergi, dia pergi.
Lepas tu jelas Nabi Musa telah seberang laut. Pergi untuk menuntut ilmu. Maknanya ada juga. Hak tu lebih kuat lagi. Walaupun tak ada dalam hadis ni. Walaupun tak ada dalam hadis ni. Sebab pada masa tu tidak ada keperluannya. Hak perlunya hak setara tu je lah. Untuk pergi ngaji ke apa tak ada. Sebab sekitar tu baru Islam ni. Tak ada perlu meredah laut. Sekitar tak ada Hijaz baru. Lepas tu dalam hadis dia sebutkan, inna tahta al-bahri naran. Di bawah laut ni ada api. Dia sebut. Jadi hak tu semua ini boleh menakutkan orang untuk pergi seberang laut. Imam Bukhari nak cerita hadis itu tidak sahih. Dan kita tidak boleh jadi terhalang kerana nak mengaji, kerana nak buat apa-apa yang baik daripada pergi seberang laut, tidak boleh menghalang. Hak tu lebih besar lagi. Hak tu lebih besar lagi. Dan lebih jelas lagi kita dapati di dalam hadis ini, iaitu kena keluar pergi cari ilmu. Ikut apa cara. Tapi kalau ilmu tu sudah ada tempat kita, tak ada pasal kita pergi. Tak ada pasal kita pergi. Pernah ada satu orang tu dia pasal dia terlalu kagum sangat dengan luar negeri. Dia tengok orang pergi belajar luar negeri ni jadi-jadi. Padahal tidak semuanya jadi juga. Tidak semuanya jadi, pergi balik saja pun ada juga. Dia tengok tu, dia pergi jumpa dengan saya. Dia kata dia nak hantar anak dia pergi ngaji. Sebab apa? Sini ada dah kita kata lah ni, tak perlu dah. Dia kata dak. Dia kata dak. Kita tengok orang luar negeri ni hebat, tengok janggut dia saja tu pun. Kita itu dah. Kita kagum. Kata tak boleh gitu, tak boleh gitu. Saya ni belajar pergi ke luar negeri budak lagi. Tapi anak-anak saya tak hantar kata. Sebab apa? Benda tu anak tu sudah ada nak ke dia. Sebab kita kata tadi lah, gula ada depan rumah kita tu. Untuk apa kita pergi sampai Singapura ambil visa ke apanya? Susah tu. Dia tak pakai. Dia tak pakai pendapat saya. Dia hantar anak ni. Akhir sekali jadi tak jadi apa. Tu sia dia. Sia. Sebab tu kita kena dengar juga buah orang ni. Terutama orang ada pengalaman. Kita pergi dah. Kita tahu dah. Benda kalau bos kadang nak ngapa Quran. Sini ada. Nak kau dia seberang laut. Kalau kata keluar-keluar ni, pergi belajar tak kira lah mana pun. Kalau sudah ada tempat kita, alhamdulillah. Mujur, tuah kita. Sebab Imam Malik, tak payah dia keluar daripada Madinah. Tak payah keluar. Tapi dia kena keluar rumah dia juga. Nak belajar tu. Madinah tu pusat ilmu dah. Nak ke dia? Pergi ke lain. Sebab tu dia tak keluar. Imam Malik, seorang imam yang tak keluar daripada negeri dia. Tak keluar daripada Madinah. Dia tak pergi ke Iraq, tak pergi Mesir, tak pergi mana. Sebab apa? Sebab situ pusat dah nak ke dia. Kalau kita jadikan negeri kita ni pusat ilmu, tak payah pergi ke lain lah. Tak payah pergi ke lain. Tapi sekarang ni masih perlu lagi setengah-setengah tu lah. Kalau ngapa Quran tak payah dah. Sebab kita belanan dah. Sebab kita belanan. Setengah-setengah dia. Sebab tu dia mengaji ni pun dia kena cara juga. Kadang-kadang tak ada asas nak pergi ke luar negeri tu. Tak ada guna. Nahu tu sini ada. Bahasa Arab tu sini ada. Belajar tu. Apa lama-lama susah. Kita pergi belajar hak tak ada tempat kita. Misalnya hadis tak ada tempat kita. Belajar buat kelik hak tak ada. Tapi sudah ada, tak payah dah lah. Tapi kalau kita masih perlu lagi, pergi lagi. Sehingga sampai satu peringkat tak perlu. Orang boleh mari tempat kita kalau kita ni jadi hebat misalnya. Ni duk pergi cari habis masa berpuluh tahun. Kerana benda yang sini pun kita boleh dapat. Tak ada guna tu. Susah. Hak Nabi SAW kata tu ada kebenarannya juga. Ada kebenaran. Ada kebenaran kepada lagu mana? Misalnya susah makan minum, memang susah. Negeri orang ni tidak serupa, cuaca tidak serupa dengan kita. Kita tak biasa dengan sejuk ni. Berair hidung sama lah. Orang lain relax yang keluar tu. Kita pecah tangan lah, pecah muka, pecah hidung lah, pecah bibir lah, macam-macam. Dah tak biasa sejuk. Misalnya makan minum, makanan dia tak serupa. Tak serupa dengan kita. Tak serupa orang kita. Terang makan roti 2-3 hari, makan roti tak makan nasi. Ketal lutut dia kata. Ini saya lah. Dia orang ketal lutut kata dia. Muka kita makan nasi. Nak cari nasi pun payah. Nasi kosong tak ada, biryani ada lah. Tak tahu makan biryani. Dia cemuh nak hari.
Hak adanya roti. Misalnya, okey payah tu masyarakat tak serupa, adat resep tak serupa. Nak kecek pun payah. Orang tak faham. Kita tak faham. Dia tak faham hak kita tak faham hak dia. Dah, payah. Nak boleh bahasa tu berapa makan masa tu. Susah banyak. Hak mana ada dah sebab kita tak payah pergi. Pergi cari hak tak ada sebab kita. Pergi cari hak tu. Masa pun tak pakai banyak masa. Kita pun tidak penat tubuh. Sebab kita pakai juga hadis hak tu. Nabi SAW katakan cepat-cepat balik. Cepat-cepat balik. Perjalanan akan menyebabkan tidak selesa, makan, minum, tidur, gapo. Apabila sampai habis hajat dia, balik segera. Molek tu waktu. Boleh pakai juga dalam bab ilmu ni pun. Cepat-cepat belajar tu. Tapi kalau kita tak ada asah lagi pergi, memanglah. Ramai orang dia hatta, dia semangat tengok kan orang hak balik luar negeri ada hak berjaya, dia pun buat lagu tu kan. Tidak semesti semua yang berjaya, tidak semesti. Supaya belajar dalam negeri pun hak nak berjaya tu berjaya sepatutnya. Nak aling-aling sepatutnya. Tidak kata syarat luar negeri ke apa dak. Tetapi dia kena ada usaha. Usaha itulah keluar. Keluar tu maksudnya usaha di sini untuk mencari ilmu. Begitulah. Nampaknya kita masa pun tidak mengizinkan. Sekatulah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita melalui satu perbincangan yang panjang berhubung dengan kaedah dan peraturan untuk ilmu dan pelajari dan mengajar. Jadi soal ini mengalah keterusan. Jadi tadi Maulana ada sebut di penghujung pengajian hadis Bukhari ini ada keberkatan. Dia khatam lah, insyaAllah kalau boleh. Tapi jangan agak berkat saja, berdoa lah. Berdoa sepanjang masa supaya kita dapat teruskan pengajian hadis ini sehingga kita pokoknya tamat satu daripada kitab-kitab hadis yang sahih, yang terbaik, yang tertinggi kedudukan dia adalah hadis Bukhari. Jadi benda ni bukan tahurus dia yang menjahit benar, tapi atas para jemaah sekalian. Dua minggu lepas hamba ada sebut kita kalau bolehnya belum puasa kita nak buat satu program lah berbentuk ada macam seminar je. Jadi sama ada berjaya kita haraplah dan kita akan bersama dengan masyarakat lain, khususnya dalam soal-soal akidah hari ini kita makin longgar. Dan inilah antara tanda-tanda jadinya sudah ke penghujung. Walau bagaimanapun sebagai sifat kita orang Islam, kita terus dan tak bermujahadah untuk tapi dengan perbuatan yang menempati bagaimana tanda